لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan diri kita serta kejahatan dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepadanya, tiada siapa mampu untuk menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkannya, tiada siapa yang mampu memberi hidayah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua perkara bid'ah adalah sesat, dan semua perkara sesat tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua daripada kesesatan bid'ah dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat sama-sama lagi datang. Ada wajah-wajah yang dijangkakan tak hadir pun hadir, alhamdulillah. Happy balik kita. Dengan kata ramai yang tak datang ni, alhamdulillah ada juga yang datang, ramai juga yang datang. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita sambung balik hadis tentang sembahyang, lembab sembahyang sekarang ni. Kita baca dulu sekurang-kurangnya satu hadis, kemudian insya-Allah kalau ada soalan daripada minggu lepas tu kita cuba bincangkan. Kerana soalan-soalan ni kita macam sebab dah masuk bab sembahyang kan. Kita pun terus dah tertimbun pelbagai soalan yang sebelum ni dah bermain dalam minda kita. Sebab mula-mula masuk bab solat terus kita nampak macam ada kaitan. Sebenarnya bab solat ni mula-mula baru ni. Ini baru permukaan, belum sampai ke pertengahan lagi. Kalau kita baca sampai akhir, insya-Allah akan terjawab soalan kita, tetapi memerlukan kesabaran lah. Kita tengok betul soalan-soalan yang berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah sebagainya, bukan ada pada bab sifat sembahyang. Kadang-kadang benda tu dialih oleh penyusun kitab, masukkan ke sifat ke sifat solat jemaah, bawah bab solat jemaah. Kan? Sebab benda tu berkaitan dengan imam, betul tak? Soalan tu pun berkaitan dengan imam. Kalau imam baca, itu soalan Abang Syamsuddin minggu lepas kan. Jadi memandangkan Abang Syamsuddin tidak dijangkakan untuk hadir hari ini, tiba-tiba hadir, mungkin ada hikmah dia di situ untuk dijawab soalan tersebut hari ini. Mungkin ada hikmah dia di situ. Tapi Masya Allah, berita pun ada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehadiran. InsyaAllah kita akan cuba jawab selepas kita ambil satu dua hadis insyaAllah. Dibimbangi kalau bincang benda tu tak ambil hadis macam pernah berlaku sebelum ni kan. Kita ambil hadis dulu, kerana itulah tujuan kita datang hari ini, untuk mendengar hadis dalam bab sembahyang. Hadis sekarang ni kita nak ambil daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah. Last kali kita ambil daripada Abi Sa'id Al-Khudri, berkaitan dengan bacaan doa al-istiftah. Laju sangat lagi kau cakap minggu lepas, kerana tekanan kerana laju. Okey, alhamdulillah. Kadang-kadang kita tengok waktu, dia jadi automatik. Kalau terlampau laju tu, cuba tegur lah. Hadis nombor 290, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yastaftihu as-salat bit-takbir, dia membuka sembahyangnya dengan takbir, wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. Dia membuka sembahyangnya, memulakan sembahyangnya dengan takbir, kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin maknanya apa ni? Membaca alhamdulillahi rabbil alamin surah apa? Al-Fatihah. Lepas takbir dia baca Al-Fatihah. Wa kana idza raka' lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Apa maknanya di sini? Lam yarfa' maknanya apa? Dia tidak mengangkat
kepalanya, tidak mengangkat kepalanya apabila dia rukuk, dia tidak mengangkat kepalanya. Walakin baina dzalik, menundukkannya pun tidak, tetapi dia baina dzalik, antara kedua-duanya. Ai lam yakhushu lam yukhfidhu khafdan balighan, dia tidak mengangkat kepala dia waktu dia rukuk ni, tidak mengangkat kepala ataupun tidak menundukkan kepala dia. Dia antara dua perkara tersebut. Sambungan hadisnya, walakin baina dzalik, tetapi Aisyah kata Nabi antara kedua-duanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Kemudian apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada rukuk, bangun pada rukuk lah, tidak akan dia sujud kecuali dia telah mengangkat badannya ataupun menegakkan badannya dalam keadaan berdiri tegak. Ini banyak hadis ni macam berulang-ulang sifat dia, kan? Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawi jalisan. Apabila dia mengangkat kepalanya daripada sujud, dia tidak akan sujud kembali sehinggalah dia menegakkan badannya dalam keadaan duduk. Badan kena tegak dulu sebelum dia sujud kembali. Kalau tak jadi hadis yang Nabi larang juga, orang yang solat dia macam ayam mematuk makanan, kan? Tak sempat tegak lagi, pup terus. Kadang-kadang tu kita ternampak juga orang yang macam tu, kan? Cepat sangat. Itu tak ada pemakninah, termasuk dalam larangan Nabi. Wakana, jadi kita antara dua sujud tu pun kita kena sekurang-kurangnya tegak badan kita dalam keadaan duduk. Wakana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, dan Nabi Muhammad SAW ni membaca pada setiap rakaat kedua at-tahiyyah. Faham kan tahiyyah apa? Bacaan at-tahiyyah tu. Sebab tu kita baca pada rakaat kedua, sebab Nabi buat perkara tersebut. Pada rakaat kedua kita baca apa? Tahiyyah. Ni hadis Aisyah. Wa kana yufrishu rijlahu al-yusra wa yansubu al-yumna. Ini dia kedudukan yang dinamakan al-iftirash ni. Sebab Aisyah sebut yufrish. Dia daripada perkataan yufrish itulah terhasilnya iftirash. Yufrish, dia kata apa? Kana yufrishu rijlahu al-yusra. Dia mengapa ni? Meletaklah kat bawah, meletak kaki dia. Mengapa dia panggil? Melapik kakinya. Yufrish ni melapik, kan? Melapik kakinya, kemudian dia duduk atas kaki dia. Kaki yang mana? Al-yusra, yang kiri. Kakinya yang kiri. Wa yansibul yumna, dan dia mengangkat kaki kanan, macam yang kita demo minggu lepas tu. Ingat lagi, kan? Kita angkat kaki kanan, jari jemari menghadap ke arah kiblat pada hadis sebelum ni. Kemudian kita duduk di atas kaki kiri. Kedudukan tersebut dinamakan al-iftirash. Iftirash, kedudukan iftirash. Ni dalam tahiyat mana ni? Awal. Tahiyat awal. Sebab Aisyah berkata pada rakaat kedua Nabi melakukan tahiyat dan dia duduk dalam keadaan mengangkat kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri yang dilapik. Maka yanha an aqabatis syaitan. Dan Nabi melarang daripada aqabatis syaitan, memberi makna an yursaqar rajul aliyatahu bil ard. Cara kedudukan tu nanti kita syarah bagaimana. Kedudukan ini adalah kedudukan yang dilarang, seperti kedudukan syaitan ni. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirash as-sab'. Dan Nabi melarang ni macam yang tadi, yang kedudukan haiwan tu. Haiwan as-sab' ni haiwan yang buas, binatang buas macam anjing, macam serigala, semua tu dinamakan sab', serigala ataupun musang. Macam mana mereka duduk? Dengan meletakkan tangan dia tadi. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana, faham kan? Kena demo juga tu. Itu faham. Itu mudah. Semua pernah tengok anjing, kan? Cuma kita tak pernah tengok syaitan duduk. Yang tu susah sikit nak ni. Yang faham, cakap anjing duduk semua boleh faham. Syaitan duduk nanti kita tengok macam mana. Wa kana yakhtimus salata bit taslim. Dan last sekali, ini larangan, kan? Aisyah kata Nabi pernah melarang kita duduk, kita sujud seperti mana anjing, dan melarang kita waktu duduk dan terus sujud seperti mana syaitan, kan?
Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya mengakhiri sembahyangnya dengan taslim. Taslimnya apa? Salam lah. Mengakhirinya dengan salam. La sekali walahu illah, dan hadis ini ada kecacatan. Hadis ini ada kecacatan. Illah ni penyakit pada anak, kerana ianya diriwayatkan oleh Abil Hauza daripada Aisyah wa laysa lahu sima' minha. Hadis ni pelik. Penyakit dia apa pada sanad dia? Dia diriwayatkan oleh Abil Hauza, dan Abi Hauza ni tidak pernah lagi jumpa dengan Aisyah. Tapi ni macam mana dia boleh meriwayat dengan daripada Aisyah? Okey. Kita tengok apa yang disyarahkan oleh Syekh tentang hadis ini. Sampai ke tahiyat pertama tu kita faham. Betul tak? Sampai ke kedudukan tahiyat pertama kita masih lagi faham. Kan? Fi tasyahhud al-awwal, pada tahiyat pertama kita faham yang Aisyah kata Nabi duduk dalam keadaan iftirash. Kama bayyanahu hadis Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana yang disyarahkan dalam hadis Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kedudukan dalam keadaan iftirash. Ada dah sebelum ni kan, hadis Abi Hamid tu ada. Kemudian wa aqabatis syaitan bi dhammi fasukun, maknanya bukan aqabah, uqbah. Wa uqbatis syaitan hiya an yulsaqur rajul aniyatayhi bil ard wa yunsabu saqayhi wa fakhidhayhi. Kedudukan yang macam tu dinamakan apa? Uqbatis syaitan. Yang penting jangan buat lah yang pelik-pelik tu. Kita tahu lah kedudukan yang sebenarnya macam mana. Stick pada yang sebenar, pegang pada yang sebenar kan. Dia buat yang pelik-pelik, kecuali kalau kita sakit. Sekarang ni kita dah cerita dah, yang ada adalah hadis minggu lepas hanya tawarruk dan iftirash. Hadis tu hadis yang sahih kan. Tak perlulah nak belajar sifat-sifat duduk macam mana lagi. Tawarruk dan iftirash kita boleh buat, kita buat. Yang kita perlu tahu kedudukan yang betul. Sekarang dah tahu kita kedudukan yang betul? Dah tahu. Dah tahu, kita buat yang betul. Sebab kita tahu ada kedudukan lain yang dilarang. Yang Nabi buat dalam sembahyang hanya dua, iftirash dan tawarruk. Cuma kalau kita tengok, wajib adalah duduk. Duduk antara dua sujud, kita kata duduk, itu yang wajib kita lakukan. Bahkan ia adalah rukun. Betul tak? Jadi duduk adalah rukun. Cara duduk adalah sunat. Faham kan? Iftirash dan tawarruk sunat. Yang penting kamu duduk. Maknanya kalau nak duduk macam tu boleh tak? Boleh, tapi sunat tu boleh tak? Dapat kita pada sunat tu? Tak dapat. Nak duduk macam mana pun, nak duduk bersila, kalau sakit kaki nak duduk bersila, tak ada masalah. Kerana tidak ada larangan. Kita bukan berbincang pasal larangan tak larangan, kita nak tahu yang Nabi buat. Yang Nabi buat ada berapa? Dua. Iftirash, tawarruk. Selain daripada tu, boleh. Kalau tidak, tergolong dalam golongan kedudukan yang dilarang. Faham kan? Yang dilarang tadi macam yang kedudukan syaitan tu. Dan kalau kedudukan yang dilarang waktu sujud, kedudukan macam anjing meletakkan keseluruhan tangan. Jelas. Ada ulama yang, ataupun ada mungkin para sahabat yang memilih untuk melakukan kedudukan begitu. Yang penting kita tahu kedudukan ini tidak ada di dalam hadis yang sahih. Faham kan? Jadi kita buat bergantung berdasarkan hadis yang sahih. Yang dilarang dalam keadaan sujud pula, tangan tu, meletakkan tangan seperti haiwan buas. Bukan seperti anjing saja, tapi asal memberi makna haiwan buas. Dan ada pada riwayat yang lain yang dilafazkan kedudukan anjing. Yang kat sini hadis ni menyatakan haiwan buas kan? Dan ada dalam hadis yang lain menyatakan anjing. Waftirashus sab' al-manhiyu anhu wa an yabsuta dhira'aihi wa yada'ahuma 'ala al-ardi fi sujud. Ni jelas bagaimana cara kedudukan anjing yang dilarang tu. Dia letak dua tangan dia di atas tanah, dua lengan dia di atas tanah. Dan hadis ini seperti mana kita nyatakan tadi lah, hadis ini ada kecacatan pada sanadnya kerana diriwayatkan oleh Abu Hauza daripada Aisyah, dan Abu Hauza tidak pernah mendengar daripada Aisyah. Hadis seterusnya
daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salat. Ini Ibnu Umar radhiyallahu telah meriwayatkan, hadis ini muttafaq alaih, hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Dia kata apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, dia mengangkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat yadayhi, dua tangan, hadwa mankibai, sama dengan mangkib ni bahu, sama dengan bahu. Dah dua hadis kita jumpa sampai sekarang, dah dua hadis menyatakan Nabi angkat sehingga ke paras bahu sekarang ni. Dan hadis ni muttafaq Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kan? Yang ada orang kata Batman tu, hati-hati, ni hadis. Kamu kata Batman tu siapa yang buat? Tiga, sampai sekarang kita dah tahu tiga. Okey. Yang sebenarnya ada berapa? Ada 4. Hadis yang tu dimasukkan ke tempat lain. Dia susunan syekh pada hadis tu dimasukkan betul. Kalau nak jadi mufti kena baca habis semua hadis, bukan satu kitab ni saja. Kalau nak keluarkan hukum, kan? Kalau tak kita baca sifat solat, kita baca sifat solat saja. Hadis ni kita tak jumpa. Kita pun kata 3 je lah. Tempat angkat tangan dalam sembahyang. Sedangkan sebenarnya berapa? 4. Kan? Jangan cepat, tak boleh. Jangan tergesa-gesa kita ni. Kita hanya nak tahu yang kita duk buat tu betul atau tidak. Kita tidak akan jadi. Dia nak jadi orang yang tahu ni bukan benda yang instan, bukan benda yang segera. Kita tak boleh faham dengan cara yang segera. Kena ambil peringkat-peringkat. Kemudian sampai sini faham tak? Maknanya yang kita buat tu alhamdulillah ada dalil, kan? Confirm dah ada dalil. 3 tu alhamdulillah dah ada dalil. Wa fi hadis Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadi minha bihima mankibai thumma yukabbir. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Humaid inda Abi Dawud, dalam periwayatan Abi Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibai, dia sebut Nabi mengangkat dua tangannya sehingga dia menyelaraskan kedua-duanya dengan bahu. Dah 3 sekarang periwayatan yang semuanya mengatakan pada bahu, kan? Bagaimana kita pelik ustaz ni, kita baca tak sampai separuh lagi dah jumpa 3 hadis, dia boleh kata yang angkat sampai bahu tu Wahabi dan Batman, kan? Itulah level orang yang diangkat dalam masyarakat kita. Tak perlulah kita pelik, dia ni ustaz kata macam ni, dia ni gini cakap macam ni, orang besar ni cakap macam ni. Tidak, kita tak pelik dah kalau ini darah ustaz kita. Kita sekarang kena belajar daripada sumbernya, tahu yang sebenar, tak payah cakap tentang ustaz tu ustaz ni, kita amalkan yang sebenar. Mereka tidak akan mampu memudaratkan kita apabila kita telah mendapat hidayah dan mengamalkannya. Beres? Okey. Hadis seterusnya daripada Muslim, daripada dalam riwayat Muslim daripada Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu nahwa hadis Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh dia pun sama seperti hadis Ibnu Umar, lakin qala, tetapi dia berkata hatta yuhadhi bihima furu'u udhunai. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Muslim pula ada hadis yang lain, hadis ni bunyinya sama macam hadis tadi, tetapi dalam hadis itu menyebut dia mengangkat tangannya sehingga sama sampai. Maknanya yang ni dah ada 3 hadis, tak perlu lagi orang nak kata Wahabi, kerana ada bahkan 3. Satu riwayat ada menyebutkan sampai telinga. Mana benda tu luas, nak buat sampai telinga pun boleh, sebab ada riwayat menyatakan daripada Nabi buat macam tu, nak buat macam ni pun boleh. Tak perlulah kamu nak nampakkan kamu ni pandai, alim, tahu yang ni Wahabi, yang ni yang Nabi. Tak ada, dua-dua Nabi buat benda tu luas. Tak perlu kita nak sekat apa yang Nabi tidak sekat. Kalau ada riwayat, okey, kamu boleh buat, tak ada masalah. Pilih untuk telinga, untuk ni tak membatalkan solat pun, kan? Kalau tak nak ikut Nabi lah, ikut Nabi. Kalau ada dalam hadis, tak perlu cakap banyak, kita terima. Kita tak cakap kamu perlu buat macam ni kerana 3 hadis, tak. Asalkan ada hadis aja, asalkan hadis yang sahih walaupun satu, buat, kan? Ini 3 hadis, kamu boleh lagi kata Batman. Yang kamu kata Batman tu Nabi. Macam mana kita boleh ada lagi maknanya nak pandang tinggi lagi pada ustaz macam ni, walaupun dia letak nama datuk ke kat depan tu, jauh sekali.
Masyarakat kita kena ubah dah perangai memberi nama ustaz kepada orang mengangkat lebih-lebih tu. Hadis seterusnya daripada Wa'il bin Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wa'il kata, aku pernah sembahyang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Maka dia telah meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, 'ala sadrihi, di atas. Kalau terjemahan secara literal, sadr ni maknanya dada. Sadr maknanya dada. Tetapi kita tak boleh nak terjemah literal, kerana orang Arab dia sebut sadr untuk refer kepada depan. Untuk refer kepada depan. Depan dipanggil sadr, belakang dipanggil ajiz. Kalau macam dari kita belajar bahasa Arab jauh sikit daripada yang cetek-cetek, kita masuk syair. Syair dia ada dua bait. Setiap syair ada dua bait, bait yang depan, bait yang belakang. Syair Arab lah, syair Arab, bukan masuk syair bahasa Melayu ni kebanyakan ni, kerana kita membincangkan bahasa Arab. Masuk ke syair sikit, yang depan tu kita panggil sadr, yang belakang ni kita panggil ajiz. Sadr, ajiz, sadr, ajiz, sadr, ajiz. Sadr memberi makna dalam bahasa Arab ditujukan kepada bahagian hadapan. Dalam hadis ini Nabi meletak tangan ni pada bahagian hadapan, bukan yang dimaksudkan chest. Bahagian hadapan badan dia, tak semestinya chest. Semua ni bahagian hadapan. Okey, kita akan tengok dalam hadis yang lain ada kedudukan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita letak tangan kita. Maknanya bahagian hadapan nak letak kat mana pun, letaklah, kecuali pada tempat yang dilarang. Bukan makna kata kena letak atas ni lah, atas tu lah, tak ada. Sebenarnya sadr maknanya hadapan. Tapi kalau secara literal memberi makna dada. Maknanya orang nak letak atas dada boleh ke tak? Kita nak larang dia, tak ada masalah. Bahkan dia yang berpegang kepada apa? Hadis tu secara literal, zahir hadis, dia berpegang pada zahir hadis. Mana tak salah lah. Tak mungkin orang yang berpegang pada zahir hadis salah, tak mungkin. Kerana Nabi yang memilih bahasa tersebut. Nabi yang memilih bahasa tersebut, dan pilihan Nabi, dia orang yang pandai bahasa Arab. Dia sengaja pilih, dia sengaja pilih, bukan dia tersalah. Dia sengaja pilih perkataan tersebut, dan dia tahu perkataan tersebut membawa maksud ini bukan Nabi yang pilih soal ini, sebab ini bukan hadis daripada Nabi. Ini sahabat meriwayatkan Nabi meletakkan, kan? Nabi meletakkan di bahagian hadapan. Atau mungkin dimaksudkan oleh sahabat juga bahagian dada. Kalau orang nak selamat, dia berpegang pada zahir lah, iaitu bahagian dada. Cuma kita boleh faham ada yang dilarang di tempat lain. Bila kita dah baca banyak, dah rangkumi semua, insya-Allah kita akan faham sebenarnya yang dimaksudkan bukan dada, tetapi hadapan. Ada orang dia baca satu hadis ni, sadr maknanya dada, kita pun kena letak atas dada. Lepas tu dia ketipu semua orang, dia kata salah sama sembahyang kamu. Dia baca satu hadis saja, tetapi dah nak menghukum orang. Itu yang tak kena tu. Jadi tahulah makna sadr kan? Tidak semestinya dada. Orang Arab juga menggunakan perkataan sadr untuk membawa makna hadapan. Kita tengok ada syarahan ke tak pada hadis ini. Hadis ini hadis yang jelas tiada syarahan padanya. Ada soalan? Tak ada. Kita ambil satu lagi hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Hadis ini muttafaq lafaz yang sama pada Sahih Bukhari dan Muslim. Dia kata apa? Ubadah bin Samit kata, Nabi telah bersabda, tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Ummul Quran surah Al-Fatihah. Tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang apa maknanya? Itu kena perincikan. Tidak ada sembahyang yang sah ke? Tidak ada sembahyang yang sempurna ke? Ini yang menjadi pertikaian antara ulama. Kita tengok tidak ada sembahyang, terus kita kata tak sah, sedangkan tidak. Sebab itulah berpecanggahnya mazhab-mazhab. Ada pandangan mazhab yang mengatakan sembahyang itu sah tetapi tidak sempurna. Itu kita dapati ada apa ni, mazhab yang mengatakan bila imam dah baca Al-Fatihah kita tak perlu baca, kerana dia menganggap tidak ada sembahyang itu tidak ada sembahyang yang sempurna.
Wa fi riwayah Ibn Hibban wa Darqutni la tujzi salatah la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Dan ada riwayat yang lain daripada Ibn Hibban dan Darqutni yang mengatakan hadis yang berbunyi tidak sah sembahyang. Yang ni sebut terus tidak sah, la tujzi, tidak sah, tidak diterima, tidak sah sembahyang yang tidak dibaca padanya Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Sekarang ni dah ada dua riwayat. Satu riwayat kata tidak la solat, tidak ada sembahyang terus, kan, tidak ada sembahyang. Satu lagi tidak ada sembahyang yang sah. Jadi jumhur ulama mengambil pandangan tersebut, iaitu tidak ada sembahyang yang sah kecuali kena baca Fatihah. Sebab itulah Al-Fatihah dijadikan rukun. Kena baca Al-Fatihah dalam sembahyang untuk sembahyang kita jadi sah. Wa fi ukhra, dan ada riwayat yang lain, li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmizi, daripada Imam Ahmad dan Abi Dawud dan Tirmizi dan Ibn Hibban juga, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Dia kata ada riwayat yang berbunyi pada periwayatan ni yang kita sebut nama tadi, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Hibban. Dia kata riwayat yang berbunyi macam mana? Berbunyi la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nabi bersabda, Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, boleh jadi kamu baca sesuatu di belakang imam kamu. Maknanya sembahyang itu sembahyang berimam, berjemaah. Kemudian Nabi tanya, kamu baca sesuatu ke? Kan? Boleh jadi kamu baca sesuatu ketika mana kamu solat berjemaah khalfa imamikum. Qulna na'am, kami pun berkata ya. Qala, Nabi Muhammad SAW sebut, la taf'alu, jangan kamu lakukan, jangan kamu lakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan surah Al-Fatihah. Maknanya Nabi kata boleh baca Al-Fatihah kalau berimam pun boleh baca. Yang mana yang tak boleh lakukan? Baca surah lain tak boleh, kan? Kerana ada ayat Al-Quran. Ini ulama dah syarah hal ni. Dia kata ayat Al-Quran menyebut wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Sekiranya dibaca Al-Quran, hendaklah kamu mendengarnya dan berdiam. Ansit tu maknanya diam, berdiam. Jadi ayat tu secara umum. Kalau secara umum termasuk ke tak ketika kita dalam sembahyang? Termasuk. Kerana ayat tu umum. Sekiranya dibacakan kepada kamu Al-Quran, waktu imam baca tu, kena ke tak pada ayat ni? Kena. Inilah situasi dia. Ketika dibacakan Al-Quran, maka apa yang kita harus buat? Istami'u lah, dengar. Allah suruh dia dengar wa situ. Okey, jadi bila kita gabungkan dua ni, kita faham Allah tuntut kita supaya berdiam dan dengar bacaan yang dibacakan oleh imam. Dalam waktu yang sama, Nabi kata jangan kamu baca kecuali Al-Fatihah. Maknanya kita kena baca Al-Fatihah ke tak? Kena. Walaupun Allah suruh kita berdiam, Nabi pun suruh supaya kita baca Al-Fatihah, kemudian kita diam. Faham? Sebab itulah ulama pun kata kita kena baca, tetap kena baca Al-Fatihah. Kerana Nabi dia tahu ayat Quran tersebut, kan? Dia tahu Allah larang, tetapi tetap juga dia kata jangan kamu baca benda lain kecuali, disebut kecuali, ada exception kat situ. Kecuali apa? Al-Fatihah. Maknanya Al-Fatihah kena baca. Kena baca Al-Fatihah, kena baca. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Sesungguhnya tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membacanya. Dah jelas lah, kan? Dah jelas. Al-Fatihah adalah rukun dalam sembahyang kerana hadis-hadis ini. Dan siapa yang tak baca Al-Fatihah, sembahyangnya tidak sah. Boleh faham tu? Siapa yang tak baca Al-Fatihah, sembahyang tidak sah. Maknanya kalau kita berimam kena baca kita Al-Fatihah. Kena baca, sebab ni hadis dah cakap. Nabi tanya, kan? Nabi tanya orang, kamu baca sesuatu ke? Maknanya Nabi expecting orang baca, kan? Nabi expecting orang baca, dan mereka kata ya kami baca. Nabi berkata jangan kamu baca kecuali satu surah saja, iaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya kena baca secara individu, confirm dah kena baca. Secara imam dah terjawab ke tak kita kena baca ke tak? Terjawab dah soalan dia dengan hadis ini, kena baca. Nanti akan ada soalan ke? Ini kan dalam syarahan tu. Ini bukan dalam syarahan, dia hadis dia baca. Hadis daripada periwayatan Ahmad, Abi Dawud, Tirmizi dan Ibn Hibban ni. 297. Ada soalan? Ada satu soalan. Kan waktu kita baru lepas takbir Datul Ihram, kan? Kita kena baca iftitah sekejap, kan?
Pilihan. Pilihan lah kalau kita nak baca kan. So biasanya imam pun akan baca, kita baca, lepas tu imam start Al-Fatihah. So kita nak kena habiskan ke ataupun kita boleh terus stop je waktu imam dah start baca Al-Fatihah kalau kita tak habis. Oh, istiftah tu. Okey. Tengok kat sini. Nabi kata pada hadis ni. Nabi kata la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kamu membaca, betul tak? Membaca tu umum ke tak? Kalau ikut ke hadis ni. Umum. Kalau umum termasuk ke tak sudah iftitah dan sebagainya tadi? Ada kira kan termasuk lah. Kan? Ada kira kan termasuk. Dan apa yang Nabi buat pada pembacaan yang di belakang imam? Nabi kata apa? Jangan kamu lakukan. Kecuali satu je. Exception tu pada apa? Al-Fatihah. Kalau ikut ke hadis ni secara literalnya, memberi makna apa? Kita baca ke tak? Memberi makna kita tak baca lah. Siapa yang baca benda tu? Imam. Faham? Kerana Nabi tak benarkan kita baca kecuali Al-Fatihah. Itu yang kita faham dalam hadis ni. Betul tak? Cukup dah sebenarnya satu hadis dari diketahui hadis itu sahih. Cukup dah sebenarnya. Sebab kita tahu tidak mesti penambahan itu kebaikan. Tidak. Penambahan yang tidak kena pada tempatnya keburukan, bukannya kebaikan. Kebaikan dalam agama Islam adalah berdisiplin dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Nabi Muhammad buat, itu kita buat. Dia tak kita tinggal. Dia larang, kita tinggal. Kan? Penambahan dalam ibadah adalah satu yang mudarat. Kerana setiap perkara baru dalam agama, ibadah agama adalah seburuk-buruk perkara. Kan tadi yang kita nak sebut pada permulaan tu, memang ikut sengaja baca kerana itu hadis. Dan Nabi apabila dia memulakan khutbah, dia baca yang tu. Dia baca hadis tu, maknanya penting tak penting ke? Penting. Dan apabila kita tengok Nabi, dia nak tinggalkan sahabat dia, dia bagi mau'izah, dia bagi satu peringatan yang sahabat kata menggetarkan hati, mengalirkan air mata kan. Apa mau'izah yang dia bagi? Apa peringatan yang dia bagi? Abdu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnahku dengan gigi gerham. Maknanya yang menjadi tu jauhi sangat bid'ah. Bid'ah seburuk-buruk perkara. Kemudian dia bagi yang opposite. Yang kamu patut buat apa? Lepas jauhi bid'ah, pegang sunnah dengan gigi gerham. Boleh nampak itu, maknanya sedikit tambahan saja adalah bahaya. Seburuk-buruk perkara. Kan kita duk sangka seburuk-buruk perkara minum arak, berjudi, berzina. Rupa-rupanya yang kita duk buat tu, kalau tidak ada asalnya dari duk buat dia, kita dah anggap dia amalan. Kan kalau tidak ada asalnya daripada ajaran Nabi, kita hanya menyangka ia amalan, tetapi sebenarnya ia dosa. Dan semua dosa tempatnya di neraka, tak salah lah. Sebab memang betul dosa kat neraka kan. Kesesatan kat mana? Kat neraka. Kita bukan kata orang buat bid'ah masuk neraka, itu bukan tugas kita. Tetapi kita tahu kaedahnya, kalau orang buat dosa, tempatnya kat mana balasannya? Neraka. Dan bid'ah berdosa, bahkan seburuk-buruk perkara Nabi kata. Kan? Jadi hadis ni cukup dah satu hadis. Kalau kita duduk kat belakang, tak payah baca apa-apa lah. Al-Fatihah je. Bukan setiap penambahan tu baik. Tak percaya balik ni beli minyak apa ni? Minyak gear kereta kan, tambah sampai penuh. Tengok esok macam mana bocor kereta. Itu dah mujarab, dah ada orang kena tu. Ataupun vitamin, kita tahu vitamin berkhasiat kan. Cuba balik ni makan vitamin satu botol. Tengok apa jadi. Macam ubat je lah. Macam ubat juga. Bukan, kita kata ubat tu menyembuhkan, tetapi kalau makan banyak lebihan mudarat. Kan? Lepas tu ada student yang kata, belajar bagus Ustaz, tapi kalau lebihan mudarat. Belajar bagus Ustaz. Dia punya balik kat Ustaz dia. Belajar bagus tapi tak boleh dengan lebihan Ustaz, mudarat pada saya ni. Memang betul, sebenarnya memang betul. Kalau belajar sampai pecah otak dah, berasak dah otak tu, dah lah. Lagi berasak tu. Berasak daripada telinga tu, dah lah. Ustaz nak tanya soalan berkaitan Al-Fatihah ni. Pada biasaannya kita baca lepas imam baca Al-Fatihah. Tapi dalam hal ni bolehkah kita juga baca dalam hati masa imam tu baca Al-Fatihah? Dalam hati tak boleh. Tak boleh kan? Dalam hati Dia sebut juga. dia kena sebut. Sebab dalam hati satu benda saja yang ada dalam hati. Yang Nabi suruh baca, betul tak? Iqra' ni maknanya baca. Tak ada siapa yang ingkar perkataan ni. Iqra' memberi makna baca. Baca ni kadang-kadang kita confuse. Kita baca dalam hati, kita panggil baca. Sebenarnya kalau dah sebut hati,
Pembacaan. Sebab bacaan di lidah. At least lidah kena gerak. At least lidah kita kena gerak. Okey? Bibir lah, bibir. Lidah gerak tak orang tak panggil baca ke? Kan? Bibir. Sebab lidah tu digerakkan bersama bibir. Kalau lidah saja bergerak tak panggil baca ke? Kan? Gerak lidah kan? Tak boleh. Itu bukan bacaan. Nak kata bezanya, kalau dalam hati itu dipanggil niat, laluan, lintasan dalam hati, kita tak panggil bacaan. Tidak melibatkan mulut dan lidah, itu bukan bacaan. Dia bacaan bila bagaimana niat tu boleh berubah menjadi bacaan. Perbuatan. Apabila kita gunakan anggota kita. Hati memang anggota, kan? Tetapi dia anggota yang bukan fizikal, bukan makna perbuatan yang itu satu fikiran saja. Fikiran, lintasan dalam hati, kan? Jadi itu tidak diiktiraf seperti mana nak Allah kata pada malaikat, kamu jangan catat dosa hamba-Ku jika dia berniat untuk melakukan dosa sebagaimana dia tidak lakukan. Allah kira ke tak dia sebagai dosa? Tak kira. Nampak tak? Kenapa Allah tak kira? Sebab kamu tidak menggunakan anggota kamu untuk melaksanakan action tersebut. Jadi sebab tu Allah tak iktiraf lagi. Allah tidak iktiraf perbuatan hati. Samalah juga apabila kita nak baca, bagaimana kita nak iktiraf kita dah buat sedangkan masih lagi di hati. Jadi kita tak perform lagi lah. Allah tak kira, seperti mana Allah tak kira dosa tersebut, Allah tak kira juga lah perbuatan yang memberi pahala. Kalau baca dalam hati, kita tak kira sebagai bacaan dan tidak diberi ganjaran terhadap bacaan tu. Maknanya kita buka Al-Quran, kita tengok dalam hati kita dapat tak pahala tilawah? Tak dapat. Seperti mana tak dapat dosa kita duk fikir benda yang karut, tak dapatlah juga pahala apabila kita baca dengan hati. Tak dapat pahala, mereka tak tulis. Okey? Yang niat nak buat benda baik itu lain. Niat nak buat benda baik, mereka dah bagi 1. Bila kita buat benda baik dapat 10. Tapi bacaan tu kita tidak mendapat pahala tilawah dengan hanya membaca di dalam hati. Seperti mana kita tak dapat dosa kalau kita berfikir benda buruk di dalam hati. Okey? Jadi bacaan di belakang imam kita baca Al-Fatihah dalam hati tu, itu bukan bacaan. At least untuk mendapat bacaan kena gerakkan bibir walaupun tidak kedengaran suara. Kerana tidak semestinya kita duduk di hadapan ni, kita tengok orang lain kat belakang. Orang lain tu kita nampak mulut dia. Kalau kita nak tanya dia, kita guna apa? Kita tanya apa? Baca apa tu? Kan? Baca apa? Maknanya semua manusia akan tanya menggunakan perkataan baca. Secara tidak langsung dan tidak sedar kita sebenarnya mengiktiraf bacaan hanya pada gerakan bibir. Secara tidak langsung. Tidak perlulah kita dengar ustaz ni kata kena, at least kena dengar itu detail yang mana. Tak tu ustaz tu sendiri pun kalau kita duduk depan dia akan tanya kau baca apa tu? Betul tak? Tak ada. Memang inilah orang yang berakal. Akal akan mendorong kita untuk menyokong bahawa at least bacaan kena menggerakkan bibir walaupun tidak kedengaran suara. Memang kamu akan ingkar, ada setengah-setengah orang yang ingkar, tetapi lisanul hal, perbuatan dia, keadaan dia akan menyokong walaupun mulut dia ingkar. Mulut dia kata tak, at least kena dengar suara. Tapi perbuatan dia, apabila dia tengok orang baca depan dia akan cakap pada apa kamu baca. Dia akan tanya, kan? Ataupun ada orang yang menggerakkan mulut lalu depan dia akan pergi ke kawan dia, kata aku nampak mamak ni baca sesuatu lah. Baca apa? Entah, aku tak dengar. Dia tak dengar tapi dia iktiraf sebagai baca. Maknanya tidak semestinya untuk diiktiraf sebagai satu pembacaan itu kena dengar. Faham kan? Sahabat tak pernah dengar bacaan Nabi dalam solatnya yang sir. Solat Nabi yang sir, apa makna sir? Solat rahsia. Solat apa yang rahsia? Okey, bagus, alhamdulillah. Ingat ke kita salah faham solat malam ke dirahsiakan kepada orang? Tak. Solat sir adalah solat yang bacaannya dirahsiakan, seperti mana solat yang diam, zuhur, asar, kan? Ataupun rakaat ketiga dan keempat dalam setiap sembahyang. Itu semua solat yang sir. Rakaat yang solat sembahyangnya sir. Faham tu? Sir maknanya rahsia. Apa bila makna rahsia? Kita seorang sajalah yang tahu. Kalau ada orang lain tahu, dah rahsia lagi. Tak ada rahsia dah. Ini 2-3 orang kat sebelah kita tahu. Waladdah. Rahsia apa benda tu?
Nampak? Bahkan kita dapat dosa. Kita yang nak mengajar orang supaya at least kena dengar, kita dapat dosa. Kerana ajaran kita tu menyebabkan dia waladdah sampai ke orang lain terganggu. Ada hadis yang melarang gangguan pada orang, mengganggu orang. Nabi Muhammad SAW kata, sesungguhnya sembahyang ini kamu munajat. Apa makna munajat? Innaman najwa minasyaitan. Najwa, munajat apa maksud dia? Berbisik. Sesungguhnya sembahyang ini tidaklah ia kecuali berbisik. Kamu berbisik dengan Allah. Berbisik orang dengar ke? Berbisik apa ni kalau orang sebelah tepi kita dengar? Maknanya kamu, solat kamu ni berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita ustaz, kan? Kita dakwa, kita tahu, kita dakwa, kita faham, kita dakwa, kita macam-macam lah, tahu agama, baca hadis dan sebagainya. Kita pergi mengajak orang bercanggah dengan apa yang Nabi ajak. Ustaz, apa kita ni? Nabi sebut pada orang supaya jadikan sembahyang kamu tu munajat antara kamu dengan Allah, berbisik. Sembahyang itu sendiri dinamakan rahsia. Rakaat itu rakaat rahsia. Ni kamu pergi bagi tahu daripada sebuah orang, satu sahab sebuah kenal kamu, kalau ini muka badan talian, aku tak nak duduk kat tepi dia ni, susah sembahyang aku. Tak jadi lagi. Bercanggahlah tu dengan apa yang Nabi ajarkan. Dah tak ada lagi perkataan rahsia, dah tak ada lagi perkataan berbisik. Maka itu benda yang dilarang. Dan menyakiti orang adalah berdosa. Malaikat dia rasa sakit dengan apa yang menyakiti orang. Orang rasa sakit kan, orang rasa sakit, maknanya sakit tu tak semestinya pukul. Sakit hati pun sakit, kan? Benda yang menyakiti manusia akan menyakiti malaikat. Kerana itu waktu dulu Nabi Muhammad SAW dia sanggup tak makan bawang. Kerana bawang orang tak suka, bawang-bawang ni orang tak suka. Dan Nabi sedang menerima wahyu. Dia takut apabila dia makan bawang, orang lari daripada dia. Orang tak suka, dia akan menyakiti orang. Dan bila menyakiti orang, malaikat pun akan sakit dengan benda yang menyakiti orang tu. Maknanya malaikat tak suka, kan? Kalau orang tak suka, malaikat pun tak suka. Jadi Nabi tinggalkan bawang, bukan kerana bawang haram, tetapi dia takut Jibril tak datang menyampaikan wahyu pada dia. Sekarang ni kita menyakitkan orang kat tepi kita ke tak? Menyakitkan orang, menyakiti dia. Dia nak sembahyang pun tidak khusyuk kerana bacaan kita tu, kan? Jadi apa dia? Jadi apabila menyakiti orang sebelah kita, ini apabila menyakiti orang sebelah kita nakkan malaikat, betul tak? Nak kekhusyukan, nakkan rahmat, agak-agak malaikat datang kepada kita. Taklah, confirm lah. Faham kan? Jadi semua yang ustaz-ustaz ni mengajar, kalau kita rangkumi semua hadis secara apa ni panggil, bercanggah dengan konsep ajaran Islam itu sendiri. Dia bercanggah dengan asal Islam. Islam mengajar begini, dia mengajar ke arah sana. Islam mengajar ke kanan, dia mengajar ke kiri terus, tanpa dia rasai arah dia tu berbeza dengan arah ajaran Islam secara generalnya. Konsep dia salah konsep, dia salah fahami konsep, tetapi dia nampak aja betul. Dia nampak aja betul, kan? Dia tidak mungkin hadis yang dia bawa itu syarahannya betul kalau bercanggah dengan konsep. Tak. Hadis ni kita kena bawa ikut konsep ajaran Islam sebagaimana dia ajar. Dia tak mungkin ajaran Islam pada benda lain yang generalnya mengarah ke arah kanan, tiba-tiba hadis tu mengarah ke arah kiri. Itu kita faham, itu kesalahan kita yang salah faham. Kita salah faham hadis tersebut, kan? Nabi duduk ajar jangan kacau orang apa semua, malaikat tak datang kalau kamu ni munajat pada Tuhan kamu, kan? Berahsia apa yang kamu baca ni, rendahkan suara. Tiba-tiba kita ajar, kononnya ada hadis, kononnya tak sah. Kalau tak baca Al-Fatihah, at least kena dengar. Bukan kata bercanggah ke? Di sini kita boleh faham apa? Kita sedang salah faham hadis tersebut. Kerana kita nampak bercanggah konsepnya dengan apa yang Nabi ajar secara keseluruhan. Boleh faham kat situ, jelas tak? Kan? Itu kena gunakan sikit. Pertama tadi soalan kalau kita baca, bukan kita dalam hati, bersama dengan imam masalah Fatihah, tak boleh? Tak boleh, kita kena dengar dulu. Kita kena dengar. Kemudian di dalam lepas baru kita baca Al-Fatihah dalam sembahyang yang kita dengar. Kalau sembahyang yang kita tak dengar, adakah kita kena tunggu? Macam-macam Zuhur dengan Asar, kita kena tunggu? Tak, terus baca. Kita terus baca. Sebab ada ustaz yang mengajar kamu tunggu kadar yang kamu jangka imam ni habis Al-Fatihah. Tak ada. Baru nak start dah habis dah Al-Fatihah. Itu tak betul. Kalau tak sempat, tunggu dulu.
Ya. Ini kalau tak sempat ada hadis di dalam muka surat yang lain buat terima kasih. Ibu dah sediakan tadi. Dah sediakan. Tapi memerlukan muka surat ni lah. Tapi mungkin kita boleh sebut sebab ada hikmah kehadiran Abang Syafri hari ni. Sebab tu Ibu tanya nanti ada soalan ke? Yang Ibu nantikan soalannya itulah yang berkaitan dengan imam. Okey, kita baca hadis ni dan kita terus loncat ke hadis yang berkaitan dengan cara-cara sembahyang berimam tu nanti. Okey, sekarang ni hadis ni jelas tak apa yang kita boleh baca di belakang imam? Apa yang kita boleh baca? Satu benda yang kita boleh baca, iaitu Al-Fatihah. Berdisiplinlah dengan surah Nabi. Al-Fatihah, Nabi kata Al-Fatihah. Tak payahlah kata ini kah ya Quran juga, ini kah doa iftitah ni, macam-macam. Hadis ni jelas. Nabi bagi exception, Nabi kata jangan kamu baca. Bila kita baca apa ni? Istiftah. Baca, kita baca. Baca. Dan Nabi larang kita baca. Nabi larang semua baca. Nabi sebut baca. Jangan kamu baca. Apa sahaja yang menyebabkan kamu baca, maknanya adalah larangan, kecuali satu exception, iaitu Al-Fatihah. Jelas tak? Jelas. Hadis yang jelas. Berpeganglah kita pada hadis. Nampak yang banyak ustaz-ustaz mengajar yang silap tu yang istiftah lah. Sepatutnya istiftah kan, diorang sebut dari dulu, kita sekarang kita tahu istiftah. Tak ada masalah pun sebenarnya pada panggil la musyahadah fil istilah. Bahasa Arab ulama sebut la musyahadah fil istilah. Tidak perlu kita nak bertelingkah dalam meletakkan mustalah-mustalah. Okeylah kita anggap iftitah tu mustalah orang Melayu untuk merujuk kepada istiftah dalam bahasa Arab ni. Tak ada masalah, tak perlu buat apa yang nak peliknya. Sebutan nama saja kan. Kamu nak panggil ni, panggil lah, tak ada masalah. Yang penting kamu faham, kita refer kepada satu benda. La musyahadah fil istilah. Tak perlu kita nak bertelingkah dalam benda ni. Tak perlu nak menampakkan kita ni pandai kan. Ramai ustaz macam tu. Dia nak suruh orang nampak dia ni clever. Aku boleh nampak benda yang halus-halus ni. Tak perlu. Ini mencari publicity murahan. Kan? Tak perlu kita nak bertelingkah dalam benda-benda yang remeh macam tu. Walaupun kita dah tahu minggu lepas, ada yang nak sebut besar-besarkan benda ni. Tak perlu nak besar-besarkan. Tak ada faedah bagi kita. Bismillah tu sekali dengan Fatihah ya. Next. Yang lepas ni. Hadis lepas ni. Hadis lepas ni? Okey. Nak baca syarahan ni panjang. Lepas ni. Ikut baca syarahan, okey? Hadis yang tentang semua tentang Al-Fatihah ni. Ummul Quran itu jelas. Syekh kata Ummul Quran itu maksud dia apa? Surah Al-Fatihah. Wal hadithu dalilun ala faridati qira'atiha. Dan hadis ini merupakan dalil. Hadis yang kita nak baca tadi banyak-banyak tu. Dia merupakan dalil ke atas kefarduan membaca Al-Fatihah. Maknanya kerana itulah ulama meletakkan Al-Fatihah sebagai rukun. Kerana semua dalil ini membawa kepada dalil yang membaca Al-Fatihah adalah wajib dan fardu di atas sembahyang kita. Kalau tak, sembahyang kita tak sah. Lianna la an-nafiyah takunu li nafyi dzat. Kerana la, Nabi kan guna la solatan. Kan? La ini untuk menafikan solat, menafikan sembahyang. Bukan seperti mana yang setengah ulama kata menafikan kesempurnaan. Syekh sendiri pun kata. Jumhur ulama, bukan Syekh saja. Jumhur ulama kata penafian itu penafian sembahyang terus, tak ada sembahyang lah. Berarti yang kita faham sekali baca kan, tak ada sembahyang. Dinafi dzat wa huwa ma'nahu al-haqiqi, dan itu memberi makna yang hakiki, iaitu sembahyang itu yang tak ada, tidak ada sembahyang tanpa Al-Fatihah. Wala takunu li nafyi sifati illa idza ta'azzara nafyu dzat. Wa nafyu dzat laisa huna bi mu'tadar. Yang ini panjang ni syarahannya, yang penting kesimpulannya penafian itu penafian solat. Maksudnya solat itu tidak diterima. Tidak ada solat. Kerana salat makna syar'i murakkab min aqwal wal af'al fatantafi bintifa'i ba'dihha aw kulliha walau sulima ta'azzur an-nafy adh-dhal yuhmal 'ala nafy sifat qaribatin min al-haqiqah mithlu nafy as-sihhati wal ijaza wa yu'ayyidu hadha al-ma'na qawluhu la tujzi as-salah ay la takfi wa la tasah. Sembahyang kita tidak cukup dan tidak sah sekiranya tidak ada Al-Fatihah. في رواية ابن حبان والدارقطني فإذا أفاد هذا الحديث انتفاء الصلاة وعدم صحتها. Dalam hadis Ibn Hibban ni kan Nabi kata
fa innahu la salata liman la yaqra'u biha. Sesungguhnya tidak ada sembahyang bagi sesiapa yang tidak, inilah hadis yang last sekali, tidak membaca Al-Fatihah. Ini memberi makna apa? Memberi makna intifa'us salat. Salat itu tak ada. Salat tak ada terus. Penafian terhadap sembahyang wa adamu sihhatiha, dan tidak sahnya illa bi qiraati surah Al-Fatihah, kecuali dengan cara membaca surah Al-Fatihah. Maka diketahuilah dengan ini bahawa pembacaannya adalah fardu, pembacaan adalah wajib, wa huwa amun yushmalul imam wal muqtadi, dan kefarduan Al-Fatihah itu adalah umum, merangkumi imam dan makmum yang mengikut. Kenapa? Dari mana kita tahu? Hadis tadi. Sebab hadis Nabi kata, Nabi kan imam kan, kemudian dia bercakap dengan makmum, dia memfardukan ke atas makmum bacaan Al-Fatihah. Maknanya itu dah telah menolak pandangan minoriti kan, yang mengatakan makmum bila berimam tak perlu baca Al-Fatihah. Hadis ini telah menolak, sebab Nabi telah bercakap dengan makmum, dan Nabi kata kepada makmum, kecuali Al-Fatihah kamu kena baca, kerana tidak ada solat yang sah tanpa Al-Fatihah. Faham? Sekejap, kita baca habis dulu syarahan dia. Saya tahu syarahannya. Sebab nampak bibir dah bergerak. Nampak tadi tarik. Takut nanti kena ulang balik syarahan, nanti bawa masa. Kita baca syarahan dulu. Maknanya untuk imam dan untuk orang yang mengikut itu umum. Surahan ini adalah umum kepada imam dan yang mengikut, wal munfarid, dan juga orang yang sembahyang secara individu. Maknanya sembahyang sendiri, dia sembahyang sendiri lagi lah, kena baca Al-Fatihah, tak nak baca apa kan? Umum juga pada orang yang sembahyang sendiri. Wa qad dalla ala wujubi qira'atiha, dan telah hadis ini telah menjadi dalil ke atas kewajiban membacanya khalfal imam, di belakang imam. Maknanya ini dalil kamu wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Jelas ni hadis ni kan. Kadang-kadang kita solat tarawih ada imam yang Ferrari Formula 1 kan? Lepas tu dia guna dalil, dia kata makmum tak kena baca Al-Fatihah, tak payah baca, tak apa. Dia pun Allah Akbar apa tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, betul kan? Dia guna dalil, dia kata tak perlu baca Al-Fatihah. Ini hadis kan? Memang ada pendapat minoriti, tetapi apabila hadis dengan pendapat orang, mana satu kita nak ikut? Hadis kan? Kita hormat Syekh bacaan sedap dan bagus, laju pula tu. Tetapi dalam bab ini saya tak boleh ikut kan? Dalam bab ini saya tak boleh ikut. Kalau bacaan Syekh pun bagi saya dah tidak sahnya, maknanya saya tak boleh nak kejar Al-Fatihah Syekh. Sepatutnya Syekh tak boleh jadi imam saya, kerana Al-Fatihah adalah wajib, dan Syekh tidak melaksanakan perkara yang wajib dalam solat Syekh. Bagi saya tak sempat. Patutnya kita tak boleh ikut dia, cari orang lain lah. Kerana Al-Fatihah benda yang wajib. Kalau kita tak boleh laksanakan benda yang wajib dengan mengikut imam ini, maknanya kita kena tukar. Betul tak? Kerana mendatangkan benda yang wajib adalah kewajipan kita. At least dia kena bawa benda yang kita wajib, baru kita, maknanya benda yang kita perlu hadirkan, perlu buat, dia kena buat. Kalau tak, kita tak boleh lah. Kerana membuat perkara yang wajib adalah kewajipan kita. Faham ni? Macam berbelik. Faham kan? Alhamdulillah. Maknanya kita kena cari imam lain. Kalau kita tahu dah dia jenis baca macam ni, bagi kita tahu tak cukup dia ni, kita cari imam lain. Dalam riwayat inilah menyatakan, menjadi dalil bahawasanya membaca Al-Fatihah di belakang imam adalah wajib. Ini telah menjawab soalan Abang Syamsuddin kan? Minggu lepas dah terjawab. Ada lagi baki-baki dia? Tak ada, itu je. Itu je. Tak kena skip kepada hadis yang berimam bila. Sebab ada soalan kan? Mungkin ada kekeliruan bagi orang yang banyak solat, bagi orang yang banyak solat jemaah. Dia akan ada kekeliruan. Abang juga tadi kat dalam ni. Ada tadi ayat Quran yang pasal apa bunyi dia macam mana? Okey. Wa idza quri'al Quran Astaghfirullah. Wa idza bukan fasta'in billah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Yang fasta'in billah tu wa idza qara'tal Quran. Sekiranya awak membaca Quran, maka awak hendaklah meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam.
Kalau yang kita bawa tadi, kita baca ayat Quran tadi, idza quri'al Quran, apabila dibacakan kepada kamu, maknanya orang lain membaca Al-Quran, kamu tak baca. Kalau kita sendiri nak baca, kita disuruh untuk membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kalau orang lain yang membaca, kita mendengar, kita kena buat apa? Fastami'ulah, dengar kepadanya, wa ansitu, dan diam. Ada orang baca Quran depan kita, kita dengar dan diam. Tak boleh orang baca Quran kita duduk bising berbual, tak boleh. Kan? Tak kena. Itu adab apabila orang membaca Al-Quran di hadapan kita, jangan kita duduk berbual di belakang. Wa idza Jumpa ayat dia. Dah lagi. Nanti ni nak cari, nanti nak tolong. Quri'atil Quran. Tak, Quri'a Quran. Fastami'u, maka hendaklah kamu mendengar kepadanya. Fastami'u lahu. Wa ansitu. Surah, ada dua ayat ni. Surah Al-A'raf ayat nombor 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sekiranya dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka dengarlah kamu terhadap bacaannya dan berdiamlah kamu, semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204 baca. Kita pasal hari ni buka semua masa hari tu. Sebenarnya tak kena juga tu kalau buka. Kalau kita buka, kita kena dengar. Kalau ni Kalau kita buka untuk kita berbual, kenapa kita buka? Kita tanya kenapa kita buka. Kenapa kita buka sebenarnya? Untuk dapat berkat. Al-Quran tidak diturunkan begitu. Al-Quran tidak diturunkan. Ini salah guna Al-Quran yang orang buat. Nak keluar rumah, dia pergi buka dalam radio Al-Quran. Kononnya syaitan tak masuk. Tak adanya syaitan tak masuk. Itu radio juga bagi syaitan. Itu radio, bukan kita yang baca. Radio ada gerakkan bibir? Tak ada. Sebab tu hukum hakam yang kita ada pada bacaan Quran tak ada pada radio. Maknanya contoh, Syekh kata apa? Ada orang tanya dia, Syekh, kalau saya buka radio, orang yang baca dalam radio tu sampai pada ayat yang ada sejadah, ayat yang kena sujud lah, ayat bukan kena sujud, boleh sujud, ayat sejadah lah, tempat yang sujud kan, sujud tilawah. Jadi tanya, adakah saya kena sujud bila radio baca tu pada ayat tilawah? Adakah saya kena sujud? Syekh kata apa? Jawapan Syekh mudah. Ini untuk menyangkal semua yang kita sangka ambil berkat dengan Quran. Tak, Quran diturun sebagai dustur, sebagai perlembagaan untuk manusia guna. Maknanya manusia kena berakal dengan Quran, fahami Al-Quran. Ini risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kamu bagaimana kamu nak hidup, bagaimana kamu nak dunia kamu ni macam mana, akhirat kamu macam mana. Bukan untuk bacaan semata-mata, tak. Bukan untuk jadi radio muzik untuk jaga rumah kita, tak. Untuk kita, panduan hidup kita. 23 tahun Allah turunkan untuk kita. Nabi menerimanya untuk kita, tiba-tiba kita buat tak faham, buka dalam rumah untuk halau syaitan. Tak betul. Jadi Syekh kata apa? Untuk menyangkal semua orang yang bawa salah ni. Salah ni semua. Beli Quran dengan kalau buka kedai, buka Quran, panggil orang masuk, halau syaitan keluar. Tak adanya Al-Quran diturunkan atas benda ni. Sebab ni tak ada. Syekh kata apa? Syekh jawab, sebab ditanya tak sujud tak Syekh? Syekh kata, kalau kamu nampak radio sujud, kamu sujud. Kalau radio sujud, kamu sujud lah. Orang kata itu radio tu tak menggerakkan bibir pun, bagaimana kita boleh menganggap ia bacaan? Betul tak? Bagaimana kita boleh menganggap ia bacaan? Tidak. Bukan bacaan. Syaitan dia nampak radio je lah. Tapi kalau kita consider sebagai alternatif, cara untuk alternatif apa? Alternatif daripada lagu Al-Quran. Kalau dah buka, kalau lagu kita buka untuk dengar, betul tak? Lagu kita buka untuk dengar dan kita angguk-angguk kepala dan menjoget dan sebagainya kan. Maknanya ada reaksi daripada pendengaran tersebut, reaksi daripada kita mendengar Al-Quran. Kalau betul hujah tadi, hujah kita buka tu alternatif untuk lagu, kita buka lagu untuk dengar, confirm. Jadi jadikanlah Quran yang kita buka tu untuk kita dengar. Dan dengan lagu kita hayati makna dia kan. Sebab tu masuklah hati kita hayati. Kita faham makna kali yang jiwa-jiwa tu faham jiwa. Kenapa Al-Quran kita tidak lakukan sebegitu? Kenapa kita tak buka Quran dan dengar? Tak tahu makna dia kan? Lagu kita tengok lirik, betul tak? Tak ada. Maknanya hujah tersebut hanya valid kalau kita lakukan sama.
Kita lakukan Al-Quran tu sama dengan apa kita lakukan dengan lagu. Maknanya kita hayati betul-betul. Kita pun seperti mana kita tengok lirik lagu, kita tengok Al-Quran. Ngaji sekali ya? Mengaji sekali. Kalau setakat buka macam tu, kena ni lah. Bukan nak menindakkan ni, tapi contohnya macam kita naik flight kan, especially Mas, dia buka lagu background macam tengok lagu apa, gamelan ke apa kan, tapi lagu lah, bukan Quran. Dalam hati kita sebab baik buka Quran. Betul. Itu maksud alternatif apa jelas tadi. Yang tu bagus. Cuma kalau kita tahu bila orang baca Al-Quran, kita kena ansitu fastami'u lahu ansitu, kan? Dan kalau kita diberi autoriti, kita jadi pengurus mas ke apa ke, kan? Adakah kita akan ambil alternatif baca Al-Quran di sini? Tidak. Sebab kita tahu Al-Quran tidak diturunkan kerana menjadi alternatif kepada muzik. Betul ke Al-Quran diturunkan untuk jadi alternatif? Tidak. Al-Quran diturunkan dengan nilai yang lebih daripada itu. Ia tidak sama taraf dengan muzik untuk dijadikan alternatif. Tidak. Kalau kita diberi autoriti, kita tak biarkan dia kosong. Kalau kamu nak Al-Quran, tempat dia yang sebenar. Bukan menjadi alternatif di dalam flight, bukan di dalam bengkel kereta, bukan. Sebab kadang-kadang yang buka tu sebagai alternatif, dia fikir apa dia buka Quran? Untuk dapat keberkatan sikit supaya flight kita ni tak crash, kan? Sama orang yang buka Al-Quran waktu dia drive, supaya safar kita ni selamat. Dia mesti ada sikit daripada benda tu. Kenapa dia buka dalam kedai? Kerana kita nak minta pelanggan datang, kan, keberkatan datang. Adakah betul keberkatan Al-Quran tu dia ambil daripada tu? Daripada radio, bacaan radio? Tidak. Keberkatan Al-Quran pada kita menghayatinya, pada kita membacanya. Al-Quran tu adalah ibadah dengan bacaan. Kita baca tapi tersalah, tapi kita usaha juga, kita dapat 2 kali pahala dia. 2 kali pahala dia. Dengan orang yang baca dengan bacaan yang mudah, dia hanya dapat 1. Tapi kalau orang ni dia usaha baca susah, Allah bagi dia 2 kali ganda. Boleh faham kan? Al-Quran ni tidak nak cakapnya kebanyakan orang menyalahgunakan Al-Quran sebagai jampi, sebagai pelindung rumah. Tidak. Kita kena berhenti buat benda ni semua. Kerana Al-Quran diturunkan untuk kamu jadikan panduan hidup kamu. Nabi Muhammad SAW waktu Al-Quran itu diturunkan, dia komplain pada Allah Subhanahu Wa Taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku telah mengiktiraf Al-Quran ini satu benda yang mahjur. Mahjur ni ditinggalkan di situ, bukan bermakna ditinggalkan tidak dibaca. Apa maksud ditinggalkan tu? Satunya boleh secara literalnya memberi makna juga ditinggalkan tidak dibaca. Kita sekarang ni, adakah kita agak-agak lah kan, kita rasa kita kenal diri kita, termasuk ke tak dalam apa yang Nabi Muhammad SAW komplain tu? Termasuk kita tinggalkan Quran dah, kan? Kita pergi pada muzik dan sebagainya, kita tinggalkan Al-Quran untuk difahami. Kita tinggal mahjurah di sini. Ditinggalkan itu adalah ditinggalkan daripada difahami, ditinggalkan daripada dihayati, ditinggalkan daripada diekstrak maksudnya untuk dijadikan perlembagaan. Kerana Al-Quran sebenarnya perlembagaan, itu dustur. Kalau ia bukan perlembagaan, kenapa ada halal dan haram dalam dia? Kenapa ada hukum ini? Kenapa ada hukum bagaimana cara kita bila kita nak kahwin macam mana, bila kita nak tolak macam mana? Kan ada nama pun. Nama surah pun at-talaq. Hukum hakam. Itu yang Nabi komplain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kaum aku dah tinggalkan Al-Quran, tidak mengambilnya sebagai dustur. Ia diturunkan sebagai dustur, tidak mengambilnya sebagai dustur. Bahkan mereka sayangnya tidak faham. Macam kita ya. Kita faham. Itu sebenarnya masalah kita. Kita kalau dapat risalah, dapat mesej daripada raja kan, dapat mesej daripada raja Jepun ke Korea, kita tengok, dapat raja Korea, tulisan Korea, tulisan Jepun. Hari ini juga aku nak masuk kelas belajar, nak tahu apa raja tulis kat aku ni. Ini raja, segala raja Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama dah surat tu ada untuk kita, kan? Dan raja tu mengambil masa 23 tahun untuk hantar surat kepada kita. Raja Korea tu mungkin satu muka surat dia tulis dalam masa 5 minit, 10 minit je. Tapi kita tengok bangga, nama kat atas tu Muhammad Ikhwan contoh kan. Nak belajar benda tu juga, nak tahu apa raja cakap ni. Tetapi kenapa kita tidak fikir dengan cara pemikiran yang sama? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 23 tahun Nabi terima ayat Quran untuk kita, khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bukan 5 minit dia nak turunkan, 23 tahun.
Kan, kalau kita fikir, ia bukan satu alternatif. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun telah komplain pada Allah yang umat dia sedih. Umat dia tak guna Al-Quran. Umat dia tinggal Al-Quran. Tinggal kalau baca tetapi dan hafal tapi tak buat. Itu okey dah lagi kita fikir kan, sebab kita tinggal satu aspek sahaja, iaitu tak buat. Kalau nak buat nak apply bukan mudah. Kan? Tetapi ni semua kita tinggal. Semua aspek Quran kita tinggal. Last kali kita buka radio. Bukan. Al-Quran tidak diturunkan kerana itu. Sayang kita, Allah bagi kita petunjuk, kita rasa kita dah dapat petunjuk tersebut. Kemudian sebenarnya tidak sama sekali, sikit pun tak. Kan, sikit pun kita tak jadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Jadi kita kena berhenti dah jadikan Al-Quran ni sebagai ubat jampi. Kan? Jadikan Al-Quran ni sebagai penjauh, penghalang daripada syaitan ataupun penarik pelaris, penarik pelanggan. Ataupun contoh macam ni. Sebab itulah Syekh dia kata, letak Quran, ayat Quran pada dinding tidak dianjurkan. Al-Quran tidak diturunkan atas sebab itu. Tidak diturunkan atas sebab tersebut. Dan ada yang mengatakan benda tu bid'ah. Kenapa? Kerana kalau ingat balik, kau cakap ada 6 perkara kan untuk menyatakan sesuatu tu bid'ah ataupun tidak. 6 perkara. Yang pertama sekali apa? Sebab. Ingat kan? Pertama sekali apa? Sebab. Pertama sekali sebab. Al-Quran diturunkan atas sebab apa? Nak hiasan kat rumah kita. Nak menjaga rumah kita daripada makhluk halus. Nak melarikan pelanggan kat kedai kita. Kan? Nak menjampi lutut kita yang sakit. Nak menjampi kepala kita yang rusing. Kan? Al-Quran diturunkan atas sebab tu? Tak. Jadi kalau kita guna atas sebab tu, seburuk-buruk perkara kita lakukan. Kan? Dan Al-Quran akan ditinggalkan. Sebab asal Al-Quran diturunkan akan ditinggalkan oleh manusia. Nabi pernah guna Al-Quran untuk jampi kan? Sahabat-sahabat Nabi. Nabi tak pernah nyata. Nabi sendiri pun dia bagi kaedah pada sahabat dia. Sahabat dia kata ada orang dipatuk jengking. Dipatuk jengking kan. Sahabat minta izin daripada Nabi Muhammad SAW untuk baca Al-Fatihah. Nabi bagi. Sahabat baca apa? Al-Fatihah. Daripada mana kamu dapat ayat daripada surah Al-Waqi'ah ayat 16 untuk sakit kepala, ayat ni untuk sakit lutut? Daripada mana? Al-Quran memang betul syifa'un lima fis sudur. Allah kata Al-Quran syifa', itu kita tidak ingkar. Mana boleh lah untuk betul, tetapi bukan untuk jampi. Al-Quran tidak diturunkan untuk jampi. Kamu cuma ayat tapi dibolehkan kan. Dengar betul kat sini. Kita kena faham Al-Quran diturunkan sebagai panduan. Tetapi Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut syifa'un, penyembuh, lima fis sudur, untuk penyakit hati. Penyakit hati ni dia sembuh macam mana? Apabila kita faham Al-Quran tu bukan dibaca sebagai jampi-jampi. Maksud jampi apa? Maksud jampi kita tak faham pun, tapi dia mujarab. Kan, kita baca jampi-jampi tertentu dia mujarab, kita tak perlu faham. Bahkan ada jampi tidak difahami pun. Adakah Al-Quran begitu? Itu maksudnya. Okey, tetapi Al-Quran tu sendiri adalah penyembuh. Kita bacalah Al-Quran, tidak perlu kita khususkan ayat ini, tidak. Sebab itulah sahabat itu dia baca surah Al-Fatihah dan disembuhkan. Siapa penyembuh? Allah, kerana dibaca Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu sendiri adalah penyembuh, bukannya diturunkan sebagai penyembuh. Sebab itulah kalau kita tengok Al-Fatihah, adakah dalam Al-Fatihah itu sebut tentang penyembuhan, ataupun sebut tentang jengking, ataupun sebut tentang racun? Ada? Tak ada langsung. Ayat 1 sampai 7 tak ada langsung. Semuanya berkaitan dengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan dengan Allah. Itu maksudnya minta Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau kami sembah, hanya Engkau, dan kami minta pertolongan dengan Engkau ya Allah. Maknanya dalam hal ini pun kami minta pertolongan dengan Engkau. Sebab tu Allah tolong. Kita minta pertolongan sekarang dengan ayat Quran. Itu masalah itu. Memang betul Panadol itu ni, nak bagi contoh supaya faham lagi. Panadol. Ada orang sangka kalau kita kata Panadol adalah penyembuh, ubat. Ubat maksudnya penyembuh. Ada orang sangka. Tak ada. Tetapi kita makan Panadol bukan kita percaya Panadol itu penyembuh. Kita makan sebagai sebab, tapi kita percaya Allah yang menyembuhkan. Dan Allah kata kamu kena ambil sebab pada aku, laksanakan. Nak sembuh makan Panadol. Itu maksudnya. Bukan Al-Quran diturunkan sebagai jampi, tak.
Kamu fahami Al-Quran, kamu baca Al-Fatihah, maknanya kamu minta pertolongan, ya Allah, kami minta pertolongan dengan kamu, ya Allah, sembuhkan dia. Jadi tadi Ikhwan kata jampi, tak boleh jampi dengan Al-Quran tu saya. Ikhwan tak pernah kata tak boleh jampi. Ikhwan kata tidak diturunkan sebagai boleh tengok balik video. Ikhwan tak kata tak boleh jampi, kena tinggalkan pandangan. Betul. Bid'ah ni. Tak, jampi bid'ah. Jampi betul, jampi bid'ah. Jampi ayat Al-Quran, ayat ni, pada ayat ni nombor ni untuk sakit kepala. La yusaddaun anha wa la yunzifun. Dia guna ayat contoh macam Al-Waqi'ah, la yusaddaun anha wa la yunzifun. Allah sebut nikmat dalam syurga dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau kita faham Allah sebut tentang nikmat supaya Allah nak suruh kita ni ada motivasi untuk beramal. Kamu jangan ingat kamu amal, kamu letih, kamu berkorban dan sebagainya ni free. Tak, Allah sediakan kepada kamu dalam surah Al-Waqi'ah, Allah sebut ganjaran yang Allah sorok di dalam syurga. Antaranya apabila kamu minum. Sekarang ni kita ada orang putih, dia minum wine dan apa sebagainya. Kenapa dia benda jadi popular? Sebab sedap, padahal kita tak pernah rasa. Allah gunakan perkataan itu. Allah kata la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tak silap ikhwan, ayat nombor 16 ataupun 19 dari surah Al-Waqi'ah. Kamu minum tetap dalam benda daripada perkara itu, tetapi kamu tidak akan rasa sakit kepala dan tidak akan rasa pening. Digunakan oleh orang ahli jampi ni, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Allah nak nyatakan supaya kita ada motivasi kat sana nanti. Dia gunakan kalau sakit kepala, bacalah ayat 19 surah Al-Waqi'ah. Ini yang bid'ah. Tapi kita boleh guna mana-mana ayat Quran. Mana-mana ayat Quran. Itu yang kita sepatutnya faham. Sebab sahabat guna Al-Fatihah, sebab tu yang orang nyatakan Al-Fatihah tadi. Ini telah membatalkan dah. Itu telah membatalkan dah. Sebab tunjuk dah, dia kena jaga kali jengking. Siapa yang terfikir nak baca Al-Fatihah? Menandakan sahabat dia faham Al-Quran itu sendiri syifa. Dia faham maksud kalau dia ni. Kita yang duk baca ayat 19 tu, faham ke maknanya apa? Dia tengok, ayat 19 untuk penyembuhan kepala. Pun baca-baca jampi. Sayang sekali Allah tidak turunkan ayat 19 tu untuk menyampi kepala awak. Allah turunkan supaya awak dapat motivasi untuk beramal. Kalau awak rasa susah dalam hidup awak pun, awak kena ingat ganjarannya begini. Itu yang sebenarnya diturunkan. Faham tak tu? Sebab itulah bila kita telah meninggalkan tujuan utama Al-Quran diturunkan kerana tak dijampi. Itu satu. Kerana banyak ikut cakap ni, ahli jampi dah menjadikan Al-Quran sebagai jampi. Kalau macam tu tak perlu buka lah sekolah, School of Health dan apa semua ni kan. Tak payah nak jadi doktor-doktor lah. Buka Al-Quran, ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Nampak tu? Tak kena, tak betul langsung. Kita kena tinggalkan dah tu. Sama juga ni, ini untuk ayat 1000 dinar. Kenapa namakan 1000 dinar? Nampak dah daripada tu untuk menarik pelanggan. Tidak, Allah cuba baca ayat tu, kena cantik sekali kalau kita fahami. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan dia jalan. Bukan nak tarik orang. Kamu kena bertakwa. Kalau kamu ada dalam kesempitan, kamu bertakwa, kamu takut pada Allah, kamu tinggalkan benda yang haram, kamu hanya lakukan yang halal, walaupun benda itu nampak pada pandangan manusia merugikan kamu, Allah akan buka kamu jalan keluar. Tapi kalau gantung Allah, Muhammad SAW, boleh ke? Atau ayat Quran okey, tapi Allah, Muhammad, tengok sebab kita, sebab untuk bila masuk rumah ni kita kata kita itu pula kalau kita bukan menyatakan nak pahala ke apa ke, itu pula kalau bukan tak ada kaitan dengan ibadat, kalau tak ada mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, tak ada masalah. Okey, sebab kita benda ni jadi bid'ah apabila kita dah jadikan dia ibadah. Dan khususan secara khususnya Al-Quran telah ditinggalkan dengan Nabi tu, dia komplain pada Allah, betul tak? Ini masalah utama yang kita nak bincangkan. Nabi komplain pada Allah kerana manusia meninggalkan Al-Quran daripada yang sepatutnya, dan kita telah melakukan benda yang Nabi komplain tu dengan cara kita gunakan Al-Quran dengan benda lain. Apabila Al-Quran digunakan untuk benda lain, bukan untuk purpose dia yang asal, kita akan tinggalkan purpose dia yang asal. Betul tak? Itu tujuan utama ikhwan nyatakan di sini. Kerana benda ini Nabi sedih. Inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umat aku telah mengambil Al-Quran sebagai satu benda yang ditinggalkan untuk menjadi dustur perlembagaan yang mereka ikut, mereka faham. Bahkan dijadikan benda lain, jampi dijadikan untuk elak daripada syaitan. Tidak, kamu kena faham ayat Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah diturunkan untuk kamu bermotivasi. Sama juga ni,
untuk kamu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu memberi rezeki walaupun kamu tak nampak. Bagaimana kamu boleh untung dengan cara kamu tinggalkan yang haram? Tapi Allah dah janjikan pada kamu, kalau kamu betul-betul takwa kepada Allah, kamu tinggal ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kamu takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nakkan ganjaran yang Allah janjikan tadi, Allah akan buka pada kamu. Jadi ikhwan kata ni bid'ah Ustaz. Kalau letak ni atas sebab untuk melakukan bid'ah, untuk melakukan, Kalau untuk perhiasan, okey lah. untuk perhiasan Al-Quran ibadah kita baca. Contohnya kita tengok Kita faham dia nak cakap. kita faham ni. Kalau macam tu, kenapa? Okey. Kita faham, kita faham makna dia. Kita dapat kita menghayati makna dia. Okey, beres. Itu boleh. Kalau betul valid, ikut mudah je nak sangka orang punya hujah. Kalau hujah kamu itu valid untuk memahami makna Al-Quran, kita akan cakap semua nak sangkan ayat Al-Quran daripada ayat pertama diturunkan sehingga ayat akhir semua mempunyai nilai, betul tak? Tetapi kenapa kalau kita pergi ke kedai-kedai, kita hanya dapat ni? Bukan kedai, kat rumah ni. Ya lah, memang kat rumah. Kita beli ni kat mana? Kita beli ni kat mana? Kat kedai. Itu maksudnya. Astagfirullah. Kenapa tak ayat lain? Kenapa kalau kita pergi kat kedai, kita tak jumpa ayat contoh macam tadi, Wa'ansi tu tadi? Kenapa kita tak jumpa ayat lain? Kita jumpa Yasin, 1000 dinar, ayat kursi, 3 kun. Kenapa hanya ini? Cuba fikir, maknanya hujah tadi tidak valid. Hujah mengatakan untuk kita hayati, kenapa kita pilih ayat ini? Kalau betul untuk hayati, semua ayat Al-Quran itu perlu dibuat. Satu Quran je. Masalah kita yang letak. Kita suka ayat ni. Kita letak. Itu pun pada diri sendiri. Tanyalah sebab itu. Sebab diturunkan Al-Quran, dah kata dah ada 6 benda. Sebab diturunkan Al-Quran adalah untuk kamu sendiri baca, fahami, dan bukan ayat-ayat tertentu saja kamu baca dan fahami. Bukan. Kalau nak tampal semua, baru betul hujah kamu. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dalam Al-Quran? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam perbuatan yang baik dan bertakwa kepada Allah. Jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan ism, dosa dan udwan, perbalahan. Dia telah melakukan benda ini atas sebab apa? Dia percaya ini yang buat frame ni kan. Dia percaya apa? Kenapa? Sebab itulah dia pilih ayat tertentu. Dia percaya ada khasiat tertentu pada ayat ini. Betul tak? Kalau tak, mesti dia letak mana-mana ayat Quran je lah. Letak Bismillahirrahmanirrahim, ataupun letak la'allakum. Itu kan ayat Quran. Tak payah nak tulis banyak-banyak apa. Kan? Dia dah buat benda ni kerana kepercayaan dia bahawa ayat ini ada khasiat dia. Kursi ada khasiat dia, 3 kun khasiat dia, 1000 dinar khasiat dia, Yasin khasiat dia. Dia buat kerana khasiat, sebab itulah dia pilih ayat tersebut. Allah kata apa? Jangan kamu tolong kerana khasiat lah. Betul tak ada? Dengan cara letak? Tak ada. Khasiat ada dengan cara baca. Bukan dengan cara letak di dinding. Tidak. Zaman Nabi ada ayat Quran, tapi mereka sangkut kat dinding. Tak. Jadi Allah, dia telah buat benda yang dilarang. Kerana Al-Quran tidak diturunkan untuk benda tersebut. Kita tolong menolong dengan dia, kita beli. Menjadikan dia buat lagi. Yang orang yang tak tahu, kita mungkin tahu sebab belajar. Orang yang tak tahu, dia nampak, wah bagus ayat Quran, saya orang Islam. Dia pun beli, letak kat rumah dia. Dia dengar, dia pun dengar orang pula. Dengar orang kata, oh ayat kursi kamu kena letak kat rumah kamu, kerana ada boleh menyelamatkan dan sebagainya. Dia tanpa dia sedari, dia nampak kat kedai, dia beli. Apa yang telah kita buat sebenarnya? Kita telah distribute juga dalam ni, tolong-menolong dalam benda yang Allah larang. Faham tak tu? Itu daripada awal dia kata benda ni, kita kalau kita tak fikir betul-betul, kita tak fikir secara kritis dan nak mengkritik, kita tak akan nampak kesalahan dia. Kita nampak cantik-cantik, tapi kita kalau kita fikir semua benda, Allah bagi kita akal. Kita dah belajar, kita rangkumi semua benda dan kita tengok apa kesan, kat mana kesalahan orang tersebut, dan kita tengok kesan selepasnya. Kenapa masyarakat kita jadi macam ni? Kenapa boleh jadi mereka percaya? Kenapa boleh mendapat sambutan? Kita tengok di mana mereka tergelincir. Satu saja mereka tergelincir. Memang mereka tidak niat kerana mereka tidak tahu. Tetapi yang membuat itu ada niat kerana mereka memilih, dan mereka, yang beli ni tanpa dia sedari, dia telah tolong menolong dalam benda yang Allah kata jangan tolong menolong.
Faham tak tadi? Itu kalau masjid, even masjid Nabawi, masjid-masjid Arab, ada tulisan Allah Muhammad. Itulah kita tahu dah perkara ini cukup meletihkan ikhwan. Ya kan? Sebab apa? Sebab kita nak tengok benda yang kita belajar. Kalau kita nak tengok pada realiti, kita tak akan jumpa realitinya. Sebab Nabi tak pernah cakap yang Masjidil Haram itu hujah kepada kamu. Apa yang ada pada Masjidil Haram, apa yang ada pada Masjidil Nabawi adalah benar. Tidak, Nabi tak pernah cakap. Jadi tak pelik, kita memang expect benda tu, benda yang salah banyak berlaku. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman. Okey, tetapi Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, cukup kamu menjaga diri kamu. La yadurrukum man dhalla, tidak akan memberi mudarat kepada kamu orang yang sesat. Idza tadaitum, selagi mana ataupun ini tadaitum, selagi mana kamu berpegang kepada hidayah. Kita nampak orang buat salah, kita tak salahkan dia. Kerana dia ada hidayah tak pada kita tahu tak yang sebenar? Kita tahu. Awak nak buat tak ada masalah. Sebenarnya letakkan ayat Quran, tak payah cakap Masjid Nabawi. Masjid mana-mana pun tak boleh. Dan masyayikh, syekh-syekh telah kata. Kenapa? Kerana dia mengganggu kekhusyukan orang. Sedangkan Nabi, baju dia yang ada warna pun, langsing yang ada warna, dia suruh Aisyah turunkan. Betul tak? Nabi, sahabat bagi dia baju yang ada warna mengganggu dia sembahyang, dia suruh Aisyah, dia suruh baju ni dihantar balik, bawa bagi baju yang lain yang tak ada corak. Nabi Muhammad SAW dia kata aku tidak suka yujassasul masjid and yujassasul masjid. Kan kita tengok dalam hadis bahawa bab kekhusyukan, Nabi tak suka masjid tu dibina cantik. Sebab apa? Mengganggu kekhusyukan. Jadi masjid zaman sekarang ni ada yang dibina tak cantik? Tak ada. Dan kita tak ingkar. Cumanya kita dah tahu yang sebenar, kita tidak pertikaikan orang lain. Kesalahan orang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kita kalau dah tahu hidayah, kita masih lagi menolak, itu yang kita kena. Wan, jangan confirm sekali. So, tanpa Al-Quran ni salah ke tak salah? Maksud salah ni berdosa ke tak berdosa? Okey, tengok niat kita. Kalau Al-Quran diturunkan bukan sebab tadi kan? Nak cakap ni? Nak ikut tak nak bagi macam orang kata nak tahu hukum halal haram kan? Tak. Kita halal-halal, kalau halal tak salah, kalau haram salah. Ikut tak betul macam tu. Ikut nak ajak orang berfikir. Kerana apa? Apabila kita bagi kaedah berfikir, dia tak boleh tanya dah kita lepas ni. Kan? Kadang-kadang ikut jawab macam tu, ikut tak nak bagi hukum terus. Sebab kamu mungkin menjumpa benda ni pada waktu ini, kamu dah tahu jawapan dia. Sebab jawapan tu dibagi pada kamu. Tetapi kalau kamu jumpa benda yang sama di tempat lain, takkan nak kena tanya sekali lagi kan? Ambillah kaedah dan kiaslah kaedah tersebut pada semua benda yang ada dalam kehidupan kita. Kaedahnya apa? Macam yang kau cakap dah tadi, perkara ibadah ni memerlukan dia sama dengan apa yang Nabi ajar dalam 6 perkara. Mudah-mudahnya kita tak nak belajar ke 6. Kalau dah satu syarat dah tergelincirlah dia daripada ke 6-6-nya. Perkara ibadah, fahamkan makna ibadah. Ibadah ini mendapat pahala dan hendakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang pada kita. Kan? Al-Quran dibaca untuk dapatkan pahala ibadah. Kita letak Al-Quran, kita nak baca Al-Quran tersebut ibadah. Okey? Jadi semua perkara ibadah kena ada 6. Al-Quran diturunkan sebab dia apa? Yang daripada 6 tu satunya apa? Pertama kali sebab. Ikut bagi contoh. Sembahyang. Kan? Sembahyang diturunkan sebab untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu-waktu tertentu. Kan? Pada waktu tertentu, dikhususkan pada waktu tertentu. Tiba-tiba kita pun malam nisfu Syaban, kita buat apa? Ada orang dia sembahyang. Betul tak? Dia sembahyang. Sembahyang dia tu sebab apa? Sebab nisfu Syaban. Pernah ke Al-Quran diturunkan? Pernah ke sembahyang tu diturunkan kerana sebab nisfu Syaban? Tidak. Al-Quran tidak pernah disyariatkan kerana sebab nisfu Syaban. Jadi sembahyang kita pada malam nisfu Syaban, apa jadi pada dia? Dapat pahala? Tak, jadi bid'ah. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk baca ke untuk jadi perhiasan? Hanya itu je. Sebab kita ambil satu syarat. Syarat yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk dia ni khot cantik, jadi perhiasan. Sebab memang cantik kan khot. Al-Quran bertulis bahasa Arab dan khot memang cantik.
kalau kamu nak buat hiasan, tak perlu ambil Al-Quran. Letak apa sahaja. Kaifahalukum, buat khot je nanti. Kan? Assalamualaikum, buat khot je nanti. Kenapa kamu ambil Al-Quran? Kalau kamu ambil Al-Quran tu adalah satu kepercayaan dalam otak kamu. Ingkar atau tak ingkar sama macam orang tadi yang ingkar kita kena baca sampai dengar. Sedangkan lisanul hal berlawanan. Jadi kita menjawab satu. Jadi Al-Quran tadi diturunkan sebagai petunjuk untuk kita jadikan amalan dan panduan kehidupan kita, bukan sebagai hiasan. Jelas kan? Bukan sebagai hiasan. Jadi kalau kamu nak berniaga pun tak boleh. Kerana kalau kamu dah ambil ini sebagai benda, kamu akan jatuh pada hadis, jatuh pada yang Nabi tadi, yang Nabi komplain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat aku telah menjadikan Al-Quran sebagai benda lain dah. Jadikan hiasan, jadikan letak dalam frame. Dia tak baca dah, dia tak fahami dah Al-Quran tersebut. Satu dah selek dah kat situ, dah tergelincir dah, iaitu sebab Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan. Orang ni buat hiasan, kita pergi beli, tolong-menolong pula dengan dia. Okay? Manakala jika Al-Quran itu betul ikhlas dalam diri kita, kita nak baca Al-Quran, benda ini akan mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran. Ini tak ada masalah kerana ini cara, ini bukan ibadah dia tersendiri, tapi ini cara. Jadi kalau betul kita nak baca Al-Quran, kita tak pilih semua ni. Kita akan letak bilik ni surah Al-A'raf, bilik ni surah An-Nisa. Saya masuk, saya tengok, saya boleh baca. Itu baru betul valid. Tapi tidak, masuk kat sana jumpa 3 kul juga, masuk kat sini 3 kul juga. Kan? Lepas tu kita tengok 3 kul tu, kita baca tak? Pernah kita analisa diri kita sendiri. Aku beli ni sebab aku kata dia akan mengingatkan aku untuk membaca Al-Quran. Tanya diri kita secara jujur, berapa kali Al-Quran yang telah tergantung dalam rumah kita telah menyebabkan kita baca? Berapa kali? Cuba tanya secara jujur. Tak pernah, saya rasa. Tak pernah. Betul tak? Jadi hujah tu sebenarnya secara diri kita pun tak valid dah untuk kita berhujah. Apatah lagi kita nak berhujah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kita perlu untuk jawab pada ikhwan tak? Kita tanya diri kita, betul ke aku beli ni atas niat kerana syaitan dia pandai, dia bijak lebih daripada kita. Dia tahu aku nak menipu Muhammad ni bukan mudah. Aku nak tipu dia, suruh dia pergi enjoy, suruh dia pergi disco. Tidak. Tetapi Muhammad ni kalau aku tipu dengan cara ni, dia beli. Macam mana aku nak tipu dia? Aku kata kamu beli ni, dia akan mengingat kamu untuk baca Quran. Kita pun jatuh dalam perangkap dia beli. Last sekali kita tak baca, tengok pun tidak. Adakah ini? Masa satu lagi, Syekh pun ada kata, satu penghinaan bagi Al-Quran apabila diletakkan Al-Quran ni di tempat yang tinggi. Dia kata tinggi tu apa? Maksudnya gantung di dinding. Al-Quran sudah menjadi perhiasan, sepatutnya dia menjadi panduan. Tempat dia adalah untuk menjadi panduan kepada umat, bukan di dinding-dinding. Jelas tu kan? Jelas lah tu. Sama ada kita nak faham atau nak ikut atau tidak, tanyalah diri masing-masing. Kerana yang nak judge kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan buat kerana orang lain. Harapnya tak yang dah buat ni Allah amma khalaq. Allah amma khalaq. Allah telah mengampunkan apa yang kita tak tahu, yang telah terlepas dan kita tak tahu, Allah telah mengampunkan. Tulisan jantik lah. Untuk kita ikut cakap ni untuk kita, bukan untuk ubah. Untuk kita tak tahu dan kita judge diri kita sendiri, kerana kita yang nak menjawab di hadapan Allah. At least kita sediakan menjawab. Tulisan nama sendiri. Kalau betul kerana cantik kan. Kalau guna Al-Quran, kenapa nak guna Al-Quran? Tulis nama kamu. Khot je lah. Kan? Tak payah. Nampak sangat dia terjatuh dalam perangkap syaitan. Yang Allah nak daripada Al-Quran, susah-susah Nabi terima dalam tempoh 23 tahun. Macam-macam benda. Macam contoh kita ambil satu surah je, surah Al-Kahfi. Berapa bulan Nabi nak terima surah Al-Kahfi tu? Kan? Berapa bulan? Lepas tu difitnah oleh orang kafir pula. Sebab mereka tanya soalan, Nabi tak boleh jawab. Nabi kata insya-Allah esok, berbulan sampai. Nabi sedih, ya Allah, kenapa dia telah terputus? Pada waktu aku memerlukan pula, kaum Quraisy, kaum kafir semua bertepuk tangan. Yahudi yang tanya bertepuk tangan. Dah tak boleh jawab dah. Kan tengok tadi kata Nabi ni, boleh jawab dah. Lebong ni. Nampak tu? Kalau kita nilai betapa, kalau kita nilai betapa susah Allah susah Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk sampai kepada kita, mengeluarkan kita daripada kegelapan, kejahilan, ke cahaya keimanan, cahaya syurga.
Kalau lah kita nilaikan, kita duduk seminit kita fikir betapa susah Nabi nak sampai dalam masa 23 tahun tu bukannya senang. 23 tahun tu onak dan duri, sukar, kesusahan dan pengorbanan untuk sampai ke Al-Quran kepada kita. Sampai-sampai kepada kita, kita tulis dia tanpa di dinding. Kan? Macam mana kita nak jawab depan Nabi? Apa yang telah kamu, kalau Nabi tak soal kita, apa yang telah kamu buat aku susah-susah nak bawa kepada kamu mesej ni, nak pastikan mesej ni sampai kepada kamu, apa yang telah kamu buat? Kami tampal, ya Rasulullah, dekat ni dinding. Adakah kamu faham? Tak faham pun Rasulullah. Agak-agak nak ke? Fikir. Itu kata muhasabah diri kita sebelum kita dihisab. Itulah cara muhasabahnya. Apa yang telah kita buat, pengorbanan Rasulullah nak sampai kepada kita agama Islam ni kan, sallallahu alaihi wasallam. Nak sampai kita Al-Quran ni sepotong ayat, kita pergi tampal kat dinding. Tak ada pun kata nak usaha faham ke, kita pergi buat jampi. Tak ada pun kata apa maksud ke, orang faham maksud yang kita jampi tu. Jampi ni perkataan yang kita tak faham, tapi kita baca kerana mengharapkan manfaatnya. Sama lah orang yang buat ayat Al-Quran tu, dia baca ayat surah Yasin, dia baca tu baca. Memang betul kamu buat. Syariatannya Al-Quran adalah syifa, tetapi bukan jampi. Bila penyakit saja baca Quran, bila penyakit saja baca Quran. Syaitan pun tak takut kita. Maknanya kena penyakit je dan dia anggap Al-Quran itu penyembuh, sedangkan penyembuh sebenar adalah Allah. Syaitan suka, makin dia suka. Macam orang yang menganggap Panadol sebagai ubat, sedangkan Panadol itu adalah sebab kepada penyembuh yang sebenar, iaitu Allah. Ada orang kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak nak sembuhkan dia, tak makan Panadol pun, tak baca Al-Quran pun, kan? Itulah bendanya. Kita kena faham penyembuh adalah Allah. Caranya Allah dah kata syifa Al-Quran, maknanya tidak perlu ni. Lepas tu jadi kelakar je satu sebagai penutup, insyaAllah. Geng yang jampi ni, ahli jampi daripada Al-Quran ni kan, bila masuk sebab nak sangkan, tak boleh, jangan buat macam ni. Kalau tak payah buka lah apa ni, College of Medicine apa semua, tak payah buka, bawa Quran. Bawa Quran je, tak payah. Nabi tidak menyampaikan Al-Quran atas sebab menyembuhkan orang, tak. Okay? Nak cakap yang jadi kelakar ni ahli jampi ni bila tau? Ambil contoh satu, surah Nuh. Surah Nuh ni kalau kita baca singkat je dia, 2 ataupun 3 muka surat je. 3 muka surat sahaja surah Nuh. Kalau kita baca dan hayati, Masya Allah, surah bercerita tentang betapa Nabi Nuh telah berusaha, manusia tetap juga kufur, kan? Jin cuba untuk dapatkan apa ni, ni surah lain, ni surah jin lah ni. Surah Nuh, sebab dia dekat-dekat dengan surah jin. Surah Nuh menceritakan pengorbanan Nabi Nuh alaihi salam. Dia dah cuba segala cara yang apa ni, secara rahsia, secara terang-terangan, waktu malam, siang, semua dia cuba dah. Last sekali mereka pulang kepada keluarga mereka kafir balik. Waktu datang dengar, balik, kufur balik. Datang dengar, balik, kufur balik. Last sekali, setelah beratus-ratus tahun berdakwah, Nabi Nuh pun kata kepada Allah, Allahumma la tada' 'alal ardi minal kafirin dayyara. Okey, ya Allah, jangan kamu tinggalkan atas muka bumi ini daripada golongan yang kafir walaupun satu rumah. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sekiranya kamu meninggalkan satu rumah daripada rumah mereka ini, yudhillu ibadak, mereka akan terus menerus menyesatkan hamba kamu. Wa la yalidu, dan tidak akan lahir daripada golongan mereka kecuali illa fajiran kaffara, kecuali orang kafir yang fajir, jahat. Padahal ada ke budak kecil dilahirkan kafir? Nabi kan sebut dilahirkan. Budak dilahirkan terus kafir? Tak ada. Tapi dia dah confirm, dah pengalaman dia 950 tahun. Dikatakan dia hidup illa 50 amal tu. Am bermaksud tahun yang ada baik dan ada buruk. Sana tahun yang banyak keburukan, kesusahan yang berlaku. Maknanya 950 tahun dia dia hidup 900, dia hidup 1000 tahun. 950 tahun tu kesusahan. 50 tahun sahaja yang boleh dipanggil am. Am ni maknanya ada kebaikan dan ada kesusahan. Kalau sana memang kesusahan. Okey? Al-fasanati illa 50 am. Allah sebut sana dan Allah sebut am. Memberi makna, ulama bahasa sebut dia hidup sebenarnya 1000 tahun.
jika difahami. Sanah itu 950, banyak kesusahan. 50 tahun saja dia ada kesenangan dalam kehidupan dia. Dia doa macam tu, dan setiap Nabi doa dia dimakbulkan. Ada satu doa Allah akan makbulkan. Nabi Muhammad tak guna lagi doa tu. Allah Subhanahu Wa Taala pun suruh dia buat bahtera dan sebagainya itu. Allah pun hancurkan dengan banjir, kan? Banjir. Allah kata kepada tanah keluarkan air, kepada langit turunkan air, banjir. Semua tenggelam. Okey, kecuali beberapa orang saja. Ada kata 20, ada kata belas yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Pada waktu tu Allah kata apa? Ya, Allah kata surah Nuh juga. Allah sebut kepada ya apa ni? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya samaa aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal. Ini bukan surah Nuh. Ya, ini bukan surah Nuh, yang tempat lain. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya samaa aqli'i wa ghidal ma' wastawat 'alal judi. Ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bercakap kepada ya ardu, Allah bercakap kepada bumi, dan Allah bercakap kepada langit. Selepas dah tenggelam dah semua, Allah berkata, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telan ibla'i maknanya telan, telanlah air kamu. Ibla'i ma'aki, telan air kamu. Wa ya sama aqli'i, dan langit berhenti, tarik. Wa ghidal ma', dalam detik itu juga air pun kering, air kering. Wa ghidal ma' wastawat 'alal judi. Dan safinah bahtera Nabi Nuh tu duduk di tempat yang bernama Judi, Bukit Judi. Okey, ada orang kata Bukit Judi, wallahu a'lam, aku tak tahu. Yang penting nak nyatakan kat situ siapa yang sebut tu? Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita yang dia ni berkuasa. Dia suruh bumi buat, dia suruh langit buat, kan? Dia suruh api yang panas pun jadi sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Ini Allah yang tu kata ya ja'allahu makhraja, tu Allah atas setiap sesuatu Allah boleh buat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita patut cari protection dengan Allah, dan dia sebaik-baiknya, baik-baik pelindung, kan? Datang kepada puak-puak jampi ni, kan? Musim-musim nak banjir ni, kan? Dia berkata kita sediakan doa ni, doa. Bila air dah banyak ni, kita doa ni, ya sama aqli'i, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqli'i. Dia pun baca. Bila air dah banjir, dia mula nak baca jampi. Dia pilih ayat apa? Ayat tadi. Wahai langit, berhentikan air kamu. Wahai bumi, telanlah air kamu. Maka dia baca lagi. Maka air itu pun kering, dan kapal pun berlabuh di tempat bernama Judi. Kelakar ke tak kelakar cerita tu? Allah bolehlah suruh bercakap, Allah bolehlah bercakap dengan langit dan bumi. Kamu bercakap dengan langit dan bumi, kan? Kamu tiba-tiba sebelum ni tak pernah solat, tak pernah fahami Al-Quran, tiba-tiba baca jampi ni. Faham pun tak yang dia jampi tu? Dia faham pun tak? Masa banjir je, ya sama aqli'i, ya rudubla'i ma'aki. Wahai langit, berhenti. Wahai bumi, telan air. Nampak tak tu? Inilah dia kekelakaran yang berlaku disebabkan oleh geng-geng ahli jampi. Allah cerita supaya kamu takut. Ini Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada orang yang tak nak dengar, tak nak ikut, kan? Allah cerita supaya kamu takut. Kamu takut pun tidak. Bila datang mandi, baca, faham pun tidak. Itu maksud jampi. Perkataan ibu jampi tu faham pun tidak, tetapi membaca benda tersebut sebagai jampi. Itu bukan kata Al-Quran tidak boleh gunakan untuk menyembuh, tak. Masalah orang jadikan dia jampi. Ayat tu pun dia tak faham. Sedangkan banjir ada pada zaman Nabi, Al-Quran ada pada zaman Nabi. Pernah Nabi berdoa dengan ni? Pernah tak Nabi berdoa dengan ya sama al-abla'i ma'aki ni? Tak pernah. Bahkan ada doa lain yang Nabi doakan. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, dia minta waktu tu dah 2 minggu, 3 minggu dah tak ada hujan. Tiba-tiba dia minta dengan Nabi pun berdoa. Bila Nabi berdoa, dia keluar pada masjid, terus hujan turun selama seminggu tak berhenti. Minggu kedua, waktu salat Jumaat, dia kata, ya Rasulullah, berdoa dah sekali lagi, habis dah jalan dah dikotor. Jalan dah dikotor, haiwan dah ni, tumbuhan dah ni, kan? Semua harta dah rosak. Rasulullah pun berdoa, tengok hujan tu berhenti. Dan Nabi tak menggunakan pun ayat Quran tadi.
Ya Abdul Bla'i ma'aki, Nabi tak guna wala tu. Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina. Pendek saja doa dia. Ya Allah, di sekeliling kami ya Allah, bukan ke atas kami. Ya Allah, di sekeliling kami, maknanya di tempat-tempat di ladang-ladang yang memerlukan air sana, hujan kan. Di sekeliling kami, bukan di tempat kami dah banjir dah Madinah. Jangan berani kan. Itu maknanya menunjukkan jampi tadi betul ke salah? Salah. Itu bagi contoh saja. Nak syarahkan tak habis. Sehingga petang tak habis nak syarahkan. Tapi bagi contoh satu, faham dah cerdik ke tak cerdik tu. Kan? Kalau kata jampi ayat Quran Nabi lebih tahu daripada kita. Kewujudan ayat tersebut Nabi lebih tahu. Dan waktu tu situasi berlaku memang kena. Kenapa Nabi tak baca? Maknanya tak wujud. Kamu telah ditipu oleh syaitan. Kamu sangka kamu lakukan pahala ayat Al-Quran kononnya. Sebenarnya jauh sekali syaitan bertepuk tangan kan. Syaitan tepuk tangan atas kepala kan? Macam mana buat? Jadi itulah ilmu. Kita bersyukur alhamdulillah Allah bagi kita ilmu, bukan mengikut orang belum tentu lagi. Perkara itu perkara yang betul. Kita bersyukur Allah bagi kita ilmu, berpeganglah betul-betul. Kerana Allah kata sekiranya wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur dengan apa yang aku beri, aku akan tambah kepada kamu. Sama juga cara bersyukur dengan ilmu. Apabila kita dapat ilmu, kita amalkan. Itu cara bersyukur dengan ilmu. Bila dapat ilmu, kita nilai betul-betul ilmu itu bukan mudah nak sampai kepada aku. Kita pegang dan amalkan betul-betul. Manusia nak kata apa, manusia nak buat sebaliknya, itu kerja kamu. Tapi aku dengan Allah, aku bersyukur dengan ilmu aku yang Allah bagi pada aku. Ini aku akan lakukan. Walaupun benda tu kecil, kita laksanakan. Allah akan tambah. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, kamu dah tahu, kamu dah ni, kamu tetap buat lagi, kamu ingkar lagi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku adalah sangat dahsyat. Faham kan? Tugas kita sekarang, kita hanya tanya diri kita, muhasabah diri kita. Nilailah ilmu yang sampai kepada kita, amalkan. Orang nak buat salah, bukan tugas kita untuk menghukum. Okey, Abang Yuslam tadi ada soalan? Tak ada. Oh, bukan bila nak angkat angin kau buat macam ni sebab nak cakap. Ada tadi lupa. Okey lah. Alhamdulillah, jadi kita berapa hadis kita tengok, kita muhasabah diri kita sikit. Berapa hadis lah sebenarnya kita habis hanya tak masuk bismillah. tak payah bismillah. Yang pentingnya harap-harap dapat faedah dan kefahaman yang lebih tentang agama kita yang sebenarnya. Kita kena berdisiplin dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak, walaupun semua orang dah buat kan, sama sekarang ni semua orang dah buat. Memang Nabi kata dah, pada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu dia telah bermula dengan keadaan ganjil, dan dia akan kembali dianggap ganjil seperti mana ia bermula. Sekarang ni kalau kita rasa semua arus perdana begini, orang anggap benda tu biasa, kita yang nak ikut sunnah kita rasa ganjil. Memang itu yang kita expect. Sebab Nabi sendiri dah sebut dalam hadis dia kan, fatuba lil ghuraba, syurgalah bagi orang yang Jadi kalau tak ada soalan, tak ada. Okey. Ni nak tanya masbuk. Masbuk kalau kita tak sempat Al-Fatihah tapi kira okeylah. Dia sebenarnya Kak, benda tu akan dibincangkan nanti pada ni. Memang sebenarnya betul. Tetapi dah kalau dah tanya tu, ikut bagi ikon tak syarah panjang lah, ikon bagi penyelesaian je. Sebab sebenarnya ikon suka syarah panjang kerana nak fusul abang-abang faham, dah boleh ambil kaedah tu kan. Boleh ambil kaedah tu, kita boleh nampak dah tempat lain, tak perlu kita tanya ustaz dah. Dan kita boleh tengok orang yang bagi fatwa pada kita, kita boleh tengok tak kena dengan kaedah ni. Walaupun dia kata ni, kita tak ikut membabi buta kan, tidak ikut membuta. Jadi masbuk tadi secara ringkas je lah. Kita tak, sebab tak nak syarah panjang, kita akan jumpa waktu tu, nanti kita akan syarah bila kita jumpa hadis tu. Kalau orang yang masbuk, dua tempat yang telah disyarahkan oleh ulama, yang mana Al-Fatihah ni tergugur bagi dia. Dua tempat sahaja, hanya dua tempat sahaja. Sebab yang lain hadis tak dijelas. Walaupun kita makmum, kita kena baca. Tetapi makmum yang berlaku padanya dua situasi ini, Al-Fatihah dia tergugur dengan dalil. Satunya semua orang tahu. Bila? Makmum yang mana tak kena baca Al-Fatihah? Bila? Makmum yang masuk dalam keadaan imam sedang rukuk kan? Ke dia kena baca Al-Fatihah dulu lepas rukuk? Tak. Ke dalam rukuk kena baca Al-Fatihah? Tak, jangan buat macam tu. Jangan buat. Sebab ada sahabat Nabi, dia datang lewat waktu Nabi tengah
rukuk, dia pun datang, dia rukuk. Bila dia selesai sembahyang, Nabi kata pada dia, la ta'ud. Lepas tu Nabi kata, la ta'ud maknanya jangan kamu buat lagi, jangan ulangi. Lepas tu Nabi kata, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepada kamu kesungguhan. Maknanya Nabi doakan dia supaya dia bersungguh-sungguh lah, lain kali datang awal lah. Maknanya buat macam mana? Masuk dalam keadaan masbuk, maknanya kita lewat pada imam. Maknanya Nabi ada cakap kat dia supaya ulang balik? Tak. Maknanya sembahyang dia sah walaupun tak rakaat tu sah walaupun tak baca. Ini jelas. Ini tak ada siapa yang menyangkal. Kemudian yang keduanya ulama sebut kerana hadis jelas menyatakan semua orang kena baca Al-Fatihah, kalau tak solat dia tidak sah. Ulama sebut yang satu lagi sempat yang tergugurnya Al-Fatihah ini kedua. Tadi yang pertama dah jelas kan. Yang kedua ulama sebut hanya apabila seorang yang masbuk itu dia masuk, kemudian tempoh yang diberikan kepada dia itu untuk membaca Al-Fatihah tidak cukup setelah sebelum imam rukuk. Maknanya imam tengah baca surah, dia masuk, dia pun baca Al-Fatihah. Imam tengah baca surah, dia tak tahu imam kat hujung ke, kat tengah ke, kat mula-mula baca surah ke, kan? Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, imam pun rukuk, Allahu Akbar. Adakah dia perlu untuk sambung sampai habis? Tidak perlu. Di sini kerana dia tidak diberi tempoh yang cukup. Kerana ada hadis yang kita akan jumpa nanti yang mengatakan tidaklah dijadikan imam itu kecuali untuk diikuti. Dan hadis itu sebut sekiranya dia rukuk maka kamu hendaklah rukuk, sekiranya dia sujud maka kamu hendaklah. Ini pun arahan. Baca Al-Fatihah arahan, ini pun arahan. Dua-dua level yang sama. Mana satu kita nak bagi priority? Ini memerlukan syarahan yang panjang kan. Yang aku nak cakap ni secara kesimpulannya, kerana masa dah nak habis. Kerana kesimpulannya masa dah habis kan. Kesimpulannya dua ni kita kena tahu. Jika tidak diberikan tempoh waktu untuk kita baca, tempoh waktu untuk yang mencukupi untuk kita baca, maka Al-Fatihah itu tergugur. Kalau diberi tempoh waktu, maknanya kita masuk bersama imam, kemudian kita lewat juga, kita kena habiskan Al-Fatihah. Kita kena cuba cepatkan Al-Fatihah kita. Kalau imam tu memang dia baca valid, dia punya Al-Fatihah dia valid, kita kena cepatkan Al-Fatihah kita. Tak boleh kita lewat daripada imam, kerana hadis menyatakan sekiranya imam rukuk, kamu hendaklah rukuk. Boleh faham kan? Dua tempat yang tergugurnya Al-Fatihah secara ringkas. Benda ni memang pun jangkakan daripada abang-abang untuk ditanya. Tapi dah abang-abang tak tanya, cuma nak duduk diam lah. Kita berehat. Abang Yusuf tanya? Tadi? Dapat daripada golongan akak-akak, tapi tak apalah, alhamdulillah lah. InsyaAllah kita akan jumpa hadis itu nanti pada minggu-minggu hadapan. Diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetatkan kita di atas hidayahnya dan memberi kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan, memberi kita kelebihan untuk mengamalkan apa yang kita dapat. Itu adalah mutiaranya. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.